Have you ever felt like a deer in the headlights? Crippled by fear, panic, and anxiety? Devastated by a tsunami of catastrophes? Business crushed? Career in ruins? Income evaporated? Future uncertain? Stop feeling sorry for yourself. Stop giving yourself excuses. The world doesn't owe you a single dime. You got a problem? Do something about it. Do whatever it takes to regain full control of your life. Explore new opportunities. Open your eyes, open your heart, and discover new ways of attaining success. Connect with us at IQI, Asia's global real estate firm, building entrepreneurs across 5 continents. Your gateway towards a life-changing dream. Register now for our free online business preview. Okey semua. Saya perkenalkan diri, nama saya Khairul Muhammad Zulihan. Saya seorang ejen hartanah, seorang team leader lah di IQI ni. Jadi hari ini saya sebagai host lah, sebagai host anda untuk nak bercerita dan berkongsi sedikit sebanyak tentang peluang kita sebagai ejen hartanah lah. Saya akan ceritakan lah daripada A sampai Z. Mungkin tak semua, ada yang faham tak faham. Kalau ada yang tak jelas, sila tanyalah supaya saya boleh terangkan. Sebelum tu saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa ke, tersasul ke, tersilap ke, apa segala kekurangan pada majlis kita pada hari ini, mohon dimaafkan. InsyaAllah kita akan perbaiki di hari yang lain. Alright, saya tinggal di Putrajaya. So mana-mana yang dekat Putrajaya, yang dekat Bangi, Kajang, mana-mana yang dekat lah, nak jumpa boleh je. Tapi kita juga hari ni kan ada kawan-kawan kita yang saya dengar mungkin dia malu nak sebut, daripada Sabah pun ada, Sampurna Sabah, daripada Perlis, daripada Perak, daripada JB tau. Lagi mana? Daripada Penang ke. Jadi salam perkenalan daripada kami semua. Mohon masuk, ajak semua orang datang. Dan kita memang nak open je. Kalau dulu kita lebih kepada dalam Selangor dan KL, tapi kali ni kita nak ajak semua yang luar-luar Selangor dan KL. Kita nak juga daripada Sabah, nak juga daripada Sarawak, nak juga sahabat-sahabat daripada Penang, daripada Perak, daripada Johor, semua negeri yang ada lah, Perlis dan ada lah. Kalau boleh satu Malaysia kita nak ada kawan-kawan, kita nak kembangkan kita punya networking, nak kembangkan kita punya kenalan-kenalan. Semoga dapatlah kita sama-sama manfaatnya, insya-Allah. Alright. Jadi inilah saya dan seterusnya inilah kita punya warga yang ada. Kita ada, mohon yang ada depan saya ni, Miss Azhar, Miss Shikin, Miss Nazrin, Miss Rais, Miss Hafiz, Miss Zarul, Miss dan yang lain-lain lah, semua yang ada di bawah-bawah tu, yang tak muat dah khususan MI5A tu, kita sumbatkan semua kita punya team. Tapi banyak lagi sebenarnya, ramai lagi yang segan nak bagi gambar pun ada, tapi tak apalah. Alright, mohon kenalkan diri lah dalam masa 1 minit. Miss Azhar ada? Azhar, ada. Tolong kenalkan diri, nama, daripada mana. Semua 1 minit je cukup. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Azhar daripada Cyberjaya. Apa lagi Okay, saya dah dalam bidang hartanah daripada 2016 dan saya banyak cover area Cyberjaya, Putrajaya, Puchong dan Sepang lah. Welcome to our semua yang baru-baru nak menceburi dalam bidang hartanah. Semoga semua boleh dapat manfaat lah daripada sharing hari ini. Okay, terima kasih. Okay, seterusnya Kak Shikin. Hai, Assalamualaikum semua. Okay, saya Shikin daripada Kajang. Okay, saya seorang part time dah 2 tahun. Okay, jadi pada renan baru yang nak join walaupun part time, insya-Allah semua boleh berjaya. Jadi jangan segan-segan lah. Itu sajalah. Okay. Alright, seterusnya Tuan Nazrin. Alright, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Nazrin. Saya buat property ni full time, daripada part time convert kepada full time lah. So actually dalam bidang property ni banyak mengubah hidup saya lah. Itu saja. Okay, seterusnya kita punya champion Cik Rais. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Nama saya Rais. Dah berkahwin, mempunyai 5 orang anak dan sekarang saya menetap di Makota Hill lah. So saya sebagai rent dah masuk tahun kedua.
InsyaAllah lah kejayaan ni kejayaan yang the best lah dalam career hidup saya. InsyaAllah. Terima kasih. Alright, seterusnya kita punya host Encik Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Hafiz dari Bandar Baru Bangi. Saya dalam hartanah ni dah lebih kurang 3 tahun lah. Lain-lain tak ada kot. Seterusnya kita punya guru disiplin Tuan Zarul. Assalamualaikum. Salam. Apa khabar semua? Terima kasih sebab datang join. Saya Zarul daripada Kapak Kelang. Aktif dalam bidang ni dalam 2 tahun. Sebelum ni saya buat broker selama 8 tahun. Okey, itu je. Dan yang lain-lain lah, ada Safiha, Eliza, Azizul, Azrif, Ustaz Munir, Syarul, Sabri, Zaid, Rashidi dan ramai lagi. Kita dalam tim kita ni ada puluh-puluh orang. So semuanya mungkin ada yang sempat hadir, ada tidak, terpulang. Tapi kami welcome anda lah untuk bersama-sama kami. At least dengarkan dulu, kalau berminat boleh join. Kalau tidak, tak apa. At least kita dapat sampaikan sesuatu. Okay, jadi seterusnya saya tanpa bermasa saya mulakan saya punya slide lah. Kita punya penerangan. Okay, mungkin ada yang nak tahu apa itu kerjaya perundingan tanah. Perundingan tanah ni dia adalah satu bidang servis. Dia macam satu servis yang iaitu menguruskan jualan atau sewaan hartanah. Dia adik-beradik jugalah dengan bidang-bidang servis yang lain, macam contohnya takaful, unit trust, wasiat dan lain-lain. Cuma bezanya adalah untuk hartanah ni dia macam satu lebih special tau banding orang jual takaful dan unit trust pun special juga. Bidang lain pun special, bukannya tak special. Bagus, semua bidang ni boleh menjadi income yang baik. Cuma hartanah ni dia bidang yang tak tahulah, saya dah cuba banyak bidang tapi saya melekat kat bidang hartanah ni sebab dia seronok untuk kita buat. Satu, seronok dari segi membantu orang, memberikan dia happiness, memberikan dia kegembiraan. Yelah, bila kita jual hartanah kat orang, jual rumah, sewakan rumah, dia dapat rumah, dia happy dah, betul tak? Kadang-kadang banyak kali bila dah jadi ejen hartanah, tuan-tuan dapat klien yang nak membeli hartanah daripada anda dan anda pun cuba usahakan untuk dapatkan hartanah dia dan bila berjaya, dia happy. Dia happy maknanya kita memberikan happiness. Takkanlah kita jual rumah dekat orang-orang tu masam muka pula kan? Dia memang akan happy. Jadi itulah satu bidang hartanah yang seronoknya bidang hartanah ni. Dia menguruskan jualan atau sewaan hartanah. Lepas tu seterusnya apa? Dia adalah commission based carrier. Dia tak ada gaji sebab ada yang tanya saya, gaji hartanah ni bang berapa gaji dia? Memang betul kita bukanlah bidang yang bergaji. Bukanlah bidang bergaji tetapi dia commission based dan commission dia pula bila dapat memang gempak. Bahasa mudah dia gempak lah. Bahasa bestnya memang dia memberi pelanggan yang baik, yang lumayan kalau dia buat betul-betul. Alright. Okay, seterusnya. Dia adalah kerjaya yang diiktiraf dan didaftarkan di bawah Lembaga Penilaian Pentaksiran dan Agensi Hartanah. Bidang ni kan tuan-tuan dan puan-puan, dia bukan sekadar suka-suka. Tadi macam Tuan Zarul bagi tahu bidang ni macam dia kata dulu dia jadi broker. Broker tu adalah istilah orang yang tak berdaftar. Tapi kita ni tuan-tuan dan puan-puan, ejen hartanah ni dia bidang yang berdaftar. Dia ada lembaga dia, bukan lembaga yang keluar malam-malam tu, tapi lembaga penilaian. Lembaga Penilaian Pentaksiran dan Agensi Hartanah, LPPEH, ataupun bahasa Inggeris dia BOVAE. Tapi sebenarnya tak tahu kenapa orang Malaysia sebut BOVIA. Sebenarnya bunyi dia BOVAE. Tak tahulah, mungkin sebutan bahasa orang Melayu macam tu kan. BOVIA tu pula bahasa Inggeris je lah, bermakna Board of Valuer and Estate Agency. Betul lah BOVIA. Saya salah tulis, BOVIA. Alright. Jadi kerjaya ni bila didaftarkan, so anda semua ada nama-nama anda ni didaftarkan dalam database lembaga hartanah. So kita boleh kata bila orang tanya kita, awak ni ejen hartanah ke? Betul ke? Mana kelayakan awak? Mana awak punya sijil ke apa ke? Kita boleh bagi tahulah bila kita dah daftar nanti, dah layak nanti, kita tunjuk je kita punya sijil, kita punya database dan sebagainya. Dalam website tu boleh tengok. Nanti mungkin ada yang dah tahu, ada yang belum. Nanti di website LPPH, lpph.gov.my ada data-data kita. So bermakna kerjaya ni kerjaya yang sangat-sangat profesional. Yang bukan main-main punya lah bang. Itulah orang kata. Alright. Juga kalau ejen tanah ni, jangan pula kat luar tu awak semua duduk gaduh-gaduh. Saya ni Ran, ya ke? Saya ejen tanah, saya property agent, saya pembantu tanah. Sama aja sebenarnya. Semua ni adalah adalah nama yang sama. Iaitu yang saya highlight di atas tu Real Estate Negotiator ataupun yang popularnya orang sebut REN, R-E-N.
Memang itu biasa kita sebut, awak ni kerja apa? Saya kerja rent. Awak kerja apa? Saya ejen tanah. Awak kerja apa? Saya property agent. Dan yang terkini yang dikeluarkan oleh LPPH, dia menggelarkan pembantu harta tanah, which is pada kami tak suka lah, tak seronok lah kan. Nama apa bantu pula? Kita belajar penat-penat, bayar kos mahal-mahal, jadi pembantu je. Tapi terpulang lah itu yang dikeluarkan. Tapi kita tetap still boleh guna perkataan REN, ejen hartanah ataupun property agent. So ayat-ayat ni nama gelaran yang istimewa pada saya. Dia adalah satu profession yang dipandang mulia, dipandang tinggi. Tak percaya nanti bila anda semua dah daftar jadi rent, cuba anda bercerita dengan family, dengan kawan-kawan, bro, aku dah jadi ejen tanah. Sis, I dah jadi ejen tanah kan. And then orang akan seronok nak dengar di mana, oh ya ke, macam nak jadi, ataupun berapa harga rumah sekarang, I nak beli rumah kat sini, saya nak berapa harga rumah kat sini. Orang seronok nak dengar kita punya cerita, kita punya advice, kita punya pendapat tu, orang seronok nak dengar pasal tanah di Malaysia sekarang. Lebih-lebih lagi, yang lagi best kalau orang tu nak beli rumah ataupun nak jual rumah, nak jual tanah, nak jual kedai. Sekarang ni zaman PKP, ramai orang nak menjual. Sebab mungkin ni lah pasal ekonomi, tetapi ramai juga orang nak membeli. Pasal orang yang berduit, dia nak membeli, dia ada duit, dia tak terkesan dengan PKP ni, dia ambil peluang. Sebab waktu ni lah hartanah jadi murah. Dan hartanah jadi murah dan untuk buat pinjaman perumahan, loan tu jadi, dia punya interest rate jadi murah juga. So orang ambil peluang sekarang. Jadi waktu ni kan tuan-tuan dan puan, mana-mana ejen hartanah ataupun rent yang bergiat, yang laju, memang dia buat income waktu-waktu ni. Kalau tak percaya, nanti bila anda semua dah daftar, tengoklah yang dapat sale 2 juta, 3 juta, yang terbaru ni 45 juta pun ada. Kejap lagi saya tunjukkan kita punya hasil-hasil yang ada lah daripada partner-partner kita yang ada pada hari ni, yang datang hari ni. Jadi lepas ni saya tunjukkan gambar-gambar bukti-bukti diorang dah berjaya claim commission yang banyak. Nanti aim diorang ajak minta dia belanja makan. Sebab diorang banyak duit sekarang ni. Jangan risau, ada kat sini nama dia. Jadi tengok je nanti. Alright? Itulah dia kerjaya perundingan tanah. Jadi semua faham ke apa itu rent? Ada yang tak faham ke? Kalau faham, sila tekan 1, bermakna faham. Sila tekan 1, type 1 di ruangan chat. Kalau faham. Kalau tak faham, tekan saya tak faham lah, tolong jelaskan balik. Panjang sikit. Saja nak bagi susah kalau tak faham. Right. Okay, bagus, semua nampaknya okey. Faham. Satu. Seterusnya, apa itu skop kerjaya perundingan hartanah? Dia tadi, of course lah hartanah ni, skop dia pasal nama buah tanah, pasal tanah lah kan. Tapi apa di sebaliknya tu? Iaitu dia punya skop, dia punya kerja dia mempromosikan dan mengiklankan hartanah, sama ada yang dijual ataupun yang disewa. And then menguruskan jualan ataupun sewaan sampai selesai. Bermakna bila kita ni dah promosikan hartanah, kita kenalah uruskan. Takkanlah kita jual je, betul kita biarkan je. Orang nak beli, betul kita biarkan. Tak boleh lah. Kita pun balik. Tak boleh. Kenalah uruskan sampai selesai. And then, dia adalah kita ni, nama dia, sebab tu nama dia REN, Real Estate Negotiator. Kita sebagai pengantara antara pembeli dan penjual untuk urusan rundingan jualan. Penjual tu sama ada owner rumah ataupun pemaju ataupun owner yang nak menyewakan. Pembeli ni kadang-kadang pembeli ataupun yang nak menyewa lah. Rundingan tu bermaksud dari segi harga, dari segi terma jualan, dari segi cara-cara nak membeli dan sebagainya. Dia ada macam-macam. Jadi kita ni digelarkan negotiator ataupun perunding ataupun konsultan. Lupa nak sebut tadi, yang tadi pasal dikali nama ni, kadang-kadang orang sebut property consultant pun ada. Dia ejen hartanah, property agent, pembantu hartanah, property consultant pun boleh. Ataupun penasihat hartanah pun boleh. Terpulanglah nama apa, sama je sebenarnya. So kita ni negotiator, dia adalah perunding. Kita ni adalah perunding hartanah. Perunding hartanah ni orang yang berunding. Jadi perunding ni dia adalah satu bidang yang dia diklasifikasikan sebagai profesional, tuan-tuan dan puan. Sebab itulah dia ada lembaga dia. Lembaga yang memantau dan menguruskan kita. Okey?
dan seterusnya, menjaga dan menguruskan deposit jualan demi menjaga kepentingan pembeli dan penjual. Maknanya menjaga dan menguruskan deposit, maknanya bila tuan-tuan dah jual rumah, dia ada deposit yang dia kena diberikan. Deposit itu kenalah dimasukkan ke agensi hartanah. Sebab itulah ada ejen hartanah, ada lembaga dia dan ada agensinya. Supaya kita menguruskan deposit itu dengan betul. Bila urusan dah selesai, dah proses seterusnya lah, barulah kita dapat duit deposit itu sebagai komisen kita. Itulah bestnya jadi ejen tanah, sebab kita dah tahu. Contohnya, kalau kita jual satu rumah ni, katalah rumah di KL contohnya, kita dapat jual, kita dah tahu dah komisen kita berapa, cuma belum dapat lagi je. Kita kena settlekan dulu segala urusan sampailah selesai, barulah dapat komisen. Itulah skop kerja dia. Alright? Okay, saya nak share sikit satu video. Okey, itulah dia sedikit penerangan pasal menjadi ejen tanah lah. Actually video singkat je, kami ada banyak lagi video, so stay tune, insyaAllah kita akan share lagi macam-macam. Alright. Jadi adakah tadi soalan dalam video tu kan, adakah anda sesuai jadi ejen hartanah? Jadi soalan dia, anda kena tanya diri anda, sesuai ke aku ni nak jadi peronih hartanah? Sesuai ke? Okey, why not kan? Jadi sesuai, anda memang sesuai kalau anda ada kenderaan. Of course lah, nak jadi ejen tanah, nak jumpa orang kena ada kenderaan. Tapi boleh je kalau siapa yang duduk di bandar, naik Grab pun boleh. Naik Grab pun boleh. Boleh, memang betul. Ada ejen tanah yang daripada KL, dia Chinese lah, dia banyak uruskan sewa. Dia memang tak ada kereta, dia pakai Grab. Boleh. Tapi mungkin kos tu tinggi sikit lah untuk Grab. Tapi lagi better daripada nak kena beli kereta dan kena bayar kereta semua kan. Boleh pakai Grab boleh, motor boleh terpulang. Naik motor, naik kereta, naik Grab, tumpang orang pun boleh. And then of course kena ada sedikit modal. Ejen tanah ni dia memang lumayan dia punya komisen kalau dia buat betul-betul, tapi memang kena keluar modal sikit. Dia ada cara yang free, ada cara yang percuma, tetapi kita kena sulamkan yang percuma pun ya, yang keluar modal sikit pun ya. Nak bermula jadi ejen tanah pun kena ada modal sikit, tapi don't worry, tak banyak pun, dan modal tu sebenarnya sangat-sangat berbaloi. Nanti kejap lagi, nanti ada kita punya jemputan akan share kenapa dia berbaloi. Memang terbaik lah, dan jangan risau. Modal tu takkan rasa rugi pun bila kita betul-betul buat. And then boleh berbicara bersemuka dan dalam talian. Bermakna macam ni, anda nak jadi ejen tanah, tak boleh senyap je. Tak boleh jadi orang yang tak nak cakap dengan orang. Tak nak lah, saya ni nak jadi ejen tanah tapi saya tak suka cakap dengan orang, menyampah tengok orang. Tak boleh. Kena jadi orang yang bukanlah pandai tapi boleh. Boleh tu maknanya orang tanya boleh jawab. Jangan pula orang tanya tak boleh jawab. Kena cakap, orang tanya guna mulut, jawab guna mulut. Jadi orang tanya di WhatsApp, kena WhatsApp juga. Dia boleh, dia kena terpulang di WhatsApp pun boleh. Itu yang saya kata boleh berbicara bersemuka dan dalam talian. Dalam talian tu dalam phone ke, dalam Zoom, dalam Google Meet, dalam WhatsApp, dalam Telegram, dalam Facebook, boleh. Kena bolehkan lah. And then yang penting kena bersemuka juga, sebab anda kena jumpa klien, nak tengok rumah, nak tengok hartanah, nak jumpa untuk sign booking dan sebagainya. So kena boleh berbicara. Tak pandai tak apa, tapi boleh. Bila boleh tu dia akan datang pandai. Bila boleh tu cuba buat dan dia akan pandai sendiri. And then kena minat bisnes. Sebabnya ejen tanah ni dia adalah bidang servis yang bisnes lah. Dia bisnes perniagaan dalam bidang servis lah, maknanya gitu. Dia bidang perniagaan tapi servis. So anda jangan pula nak jadi ejen tanah tapi tak minat bisnes. Habis macam mana nak jadi?
Tak boleh. Memang kena jadi orang yang minat bisnes. Dan kita ni tuan-tuan dan puan, ustaz-ustaz banyak ulama pendapat, kita ni sebenarnya walaupun kononlah kita tak minat bisnes sekalipun, tapi semua orang dalam dunia ni akan berkaitan dengan bisnes. Setiap orang dalam grup ni mesti ada lebih kurang 70% pernah menjual sesuatu kan. Pernah jual rumah, pernah jual handphone, mungkin ada yang dah benda tak pakai kat rumah tu pergi jual-jual kat orang kan. Ada kan, semua orang pernah menjual. Tak ada orang yang tak pernah menjual sesuatu. Even jual karipap ke, jual apa-apalah dekat zaman sekolah dulu, mesti ada punya yang anda pernah cuba jual. Segala benda yang melibatkan pertukaran daripada benda kepada duit, itulah bisnes. Alright, and then suka bantu orang. Ejen tanah ni bidang servis yang membantu orang. Macam saya cakap tadi, dia bidang hartanah, dia bidang orang untuk bidang di mana kita ni menguruskan jualan. Membantulah tu. Sebab kadang-kadang bila orang nak beli rumah, bila orang nak jual rumah, dia tak tahu cara-cara dia. Sebab tu dia perlukan kita. Dia perlukan ejen tanah. So kita kena bantu dia. Jangan pula aku nak jual je rumah tapi tak nak bantu, tak nak tolong dia. Tak suka tolong dia, menyampah. Tapi nak jual je rumah dia, nak duit dia. Tak boleh. Kita jadi ejen tanah, kena pandai tolong orang. Kena suka, bukan pandai, kena suka bantu orang. Bantu selesaikan masalah dia. Bantu selesaikan masalah dia untuk membeli ataupun menjual hartanah. Dapatlah kita income daripada situ. Alright. And then kena sabar. Sebab kadang-kadang ada orang ni, dia dugaan dia lebih sikit, nak jual hartanah tapi tak jual-jual. Tak berjaya jual, tak berjaya beli ke sebagainya. So dia tak boleh give up, dia kena sabar. Sebab rezeki masing-masing Allah dah tetapkan. Dia mesti ada sebab musababnya kenapa belum dapat, kenapa lambat lagi. So kena sabar. Kena renungkan hikmah-hikmah kenapa, kena renungkan balik ada tak lompong-lompong dalam hati kita ni yang menyebabkan kita lambat dapat rezeki. So insya-Allah ada. Cuma kena sabar dan kena usaha. Dan seterusnya kena cekal lah. Cekal dan sabar tu macam sama aja sebenarnya. Bertambah pula. Tapi samalah. Cekal tu dia sabar dan tabah. Macam tu lah. And then kena rajin berusaha. Memang kena rajin. Mana tak boleh jadi ejen tanah ni nak malas-malas. Tak boleh nak jadi ejen tanah ni ada rumah nak jual, ada orang nak beli rumah, lepas tu kita pun balik tidur, tengok TV, main game dan sebagainya. Tak boleh. Tak adanya tiba-tiba orang nak beli rumah dengan kita tu, kita ada projek, kita ada rumah nak jual yang juta-juta, kita pun balik tidur. Tiba-tiba balik tidur, tiba-tiba ada klien ni, Mat, aku tahu kau ada jual rumah. Mana kau tahu? Aku jampi. Tengok nampak dalam air, nampak kau ada jual rumah. Aku nak beli. Mana kau tahu ni? Aku duduk rumah tengok TV je, aku main game tidur je, tiba-tiba kau tahu jual rumah. Aku tahulah aku jampi-jampi tadi. Tak ada. Itu semua adalah mitos tuan-tuan dan puan. Kita jadi ejen tanah ni, kita kena usaha kena iklan. Kena promosikan hartanah tu. Kena promosikan, kena cari. Kalau orang nak jual rumah, kena cari, kena iklan. Kalau orang nak beli, kena jumpa dia, kena bawa tengok rumah. Itulah usaha. And then yang last sekali, yang paling penting, of course lah nak banyak income. Sebab orang nak jadi ejen tanah, mana ada yang income sikit. Saya ni bang, saya nak jadi ejen tanah. Lepas hari ni juga, saya sanggup nak bayar semua, nak bayar ni, sanggup nak keluar iklan, tapi saya nak income paling sikit sekali. Ada tak? Saya nak jual rumah harga RM1, boleh tak saya nak commission saya RM10? Tak ada tuan-tuan. Orang nak jadi ejen tanah, semua nak income yang banyak. Semua nak income yang besar. Sebab tu lah orang menjadi ejen tanah. Alright? Boleh faham saya nak cerita sikit lah pasal mungkin ada yang tuan-tuan semua yang pernah terjerumus dalam ataupun menjadi ejen takaful, insurans, unit trust dan sebagainya lah. Tak kira lah bidang-bidang lain. Jual obat ke, jual obat kuat, jual tudung, jual coklat, jual susu, semua bidang-bidang tu lah. Semua tu boleh tuan-tuan dan puan. Tapi dia memerlukan volume untuk mendapat komisen yang besar. Sedangkan hartanah ni jual satu pun dah besar. Itulah beza dia. Cuma dia perlukan sedikit modal juga yang tak besar, tapi kena ada modal sikit lah untuk iklan dan sebagainya. Jadi jangan risau. Ejen tanah ni income dia macam terus mendadak naik tau. Sedangkan kalau bidang lain, takaful sebagainya, dia punya income ada, tapi dia orang kena berusaha. Dua-dua bidang, takaful, unit trust, hartanah kena usaha juga, semua kena usaha. Tapi hartanah dia terus melonjak naik. Sedangkan bidang lain dia daripada sikit naik ke atas. Dia punya graf tak mendadak, menaik tapi bukan mendadak macam hartanah. Itu beza dia. Alright?
Okey, apa potensi pendapatan perundingan tanah? Ada potensi ke? Mungkin ada yang tertanya-tanya. Mungkin ada yang kata, apalah Khairul ni, temberang lah ni. Ada ke potensi tanah ni kan? Tu nak cerita dia ni. Dia kan, pendapatan tanah ni, dia unlimited. Memang unlimited. Maksudnya unlimited dan limitless. Contoh, anda jual tanah 1 juta, dapatlah lebih kurang 20,000 lebih. Anda jual rumah 2 juta, dapatlah income lebih kurang dekat 50,000 lebih. Macam itulah. Dia unlimited. Apa yang anda jual, itulah komisen yang anda dapat. Potensi pendapatan perundingan tanah, dia unlimited dan limitless. Memang tak ada limit. Apa yang kita jual, itu yang kita dapat. Whatever you sell, itulah yang you dapat dalam kata umum putih. Okay. Alright. Dia daripada kosong, maknanya kalau tak buat kosong lah. Kalau jadi ejen tanah, esok daftar jadi ejen tanah, tak buat apa, kosong lah kan. Tapi bila kita buat betul-betul, dia boleh pergi 5 angka. Dan yang terkini, dan bukan terkini, macam-macam orang dah sebenarnya, dapat 6 angka pun ada. 6 angka tu contohnya jual tanah 4-5 juta, dapatlah 6 angka, 1,000 lebih. Kerja sebulan 2 bulan dapat 6 angka. Tapi 6 angka tu ada, cumanya dia boleh kata jarang lah siapa yang dapat 6 angka ni, kira dia ni tahap dewa lah orang panggil kan. Tapi 5 angka tu biasa sangat. Even yang ada di depan anda semua ni, yang belakang dia ada ada logo kalkulator dekat background tu, ada di antara ni yang dah 5 angka dah. Banyak kali 5 angka. Tiap bulan tengok 5 angka. Jadi inilah tuan-tuan, sahabat-sahabat anda yang boleh anda minta belanja lepas ni. Apalah sangat belanja pizza, belanja stick dan sebagainya kan. Benda tu sangatlah simple pada dia. Dia siap boleh bagi free lagi, buat balik, bagi belanja satu restoran pun boleh. Alright. Tapi kan tuan-tuan dan puan, dia bergantung juga tau. Bergantung kepada apa? Bergantung kepada cara yang betul. Kalau cara tak betul, contohnya cara betul tu maksudnya apa? Contohlah kita sekarang ni zaman-zaman online. Nak jual tanah ni semuanya kena online. Semua kena online, offline pun ada, tapi ada pula orang ni, tak boleh. Cara, no. Cara online tu salah. Salah dan dipersalahkan. Cara aku lagi betul, iaitu aku nak iklan dekat surat khabar dan juga majalah URTV, contoh. Pergilah iklan dekat majalah-majalah surat khabar time-time ni. Tengok ada orang tak orang nak beli. Tak ada. So cara yang betul tu kena betul. Kena cara yang betul, gunakan cara media online, kena waktu yang betul, tempat yang betul, masa yang betul, hari yang betul. Semua kena betul. Semua tu jangan risau, ada kita akan share kan. Daripada otak-otak kita kat sini, dia akan sharekan apa cara yang betul. Dan seterusnya, kena rajin. Dah tahu cara yang betul pun, tapi tak rajin, tak guna. Tahu je cara. Tak apa, Rol, aku dah tahu dah cara yang paling betul. Cara yang paling betul untuk buat iklan. Tapi dah tahu je, lepas tu dah tak buat apa-apa. Tak boleh juga, dia kena rajin. Dia kena buat. Kena buat dan kena rajin. Barulah jadi. Alright, seterusnya, kena kesungguhan. Kesungguhan tu bermakna, bila dah rajin, kena sungguh-sungguh. Bila anda dah rajin buat iklan, tapi tak sungguh-sungguh, bermakna dah rajin iklan ni. And then ada orang prospek nak beli tanah ni. Tapi nak beli tu, kita pula tak sungguh-sungguh. Cik nak beli ke? Betul ke cik nak beli ni? Tak ada duit ni kan? Ataupun betul ke? Saya tak percaya lah cik nak beli. And then ataupun bila orang tu nak tengok tanah yang kita jual tu, kita tak sungguh-sungguh, tak nak pergi. Tak nak pergi bawa dia. Ataupun cik nak tengok dari luar je lah cik. Tak boleh, dia kena sungguh-sungguh. Kena sungguh-sungguh tu bermakna sungguh-sungguh bawa klien tu tengok rumah, tengok harta tanah, present dekat dia betul-betul, terangkan dia everything betul-betul pasal loan, pasal kelayakan, pasal proses pembelian dan sebagainya. InsyaAllah bila sungguh-sungguh jadilah kan. And then seterusnya, kena minat. Dia, kenapa saya tak minat ni last sekali, sebab kadang-kadang ada orang dia tak minat tapi nak buat. Bila tak minat, tak datang kesungguhan. Bila tak minat, tak datang kesungguhan. Tak minat, tak datang kerajinan. Tak minat, malas nak belajar cara yang betul. So bidang ni anda semua kena minat. Terpulang minat tu, tak semestinya datang minat tu daripada minat nak jual rumah je, nak tolong orang je, nak jumpa orang je, tak. Minat tu datang minat daripada nak buat duit pun cukup dah. Saya dulu macam tu, saya nak jadi ejen tanah, saya minat datang dengan nak dapat income je sebenarnya. Datang baru lepas minat buat income, baru saya datang minat benda lain. Minat untuk tolong orang, baru datang. Tapi yang penting, minat tu kena tanamkan dulu. Minat untuk buat. Minat untuk buat tu tak semestinya minat untuk buat tanah tau. Minat untuk bisnes, minat untuk belajar. Yang penting minat.
So keyword dia kena minat. Alright? Dan juga yang paling last sekali, dia kena datang dengan apa kan tuan-tuan puan? Doa, rezeki dan sedekah. Itu yang penting. Kenapa tau? Sebab kita ni sejata kita doa. Of course lah solat pun juga. Ada yang mungkin tanya, takkan doa rezeki sedekah je, solat tak ada. Of course lah solat tu wajib. Takkan nak cerita juga. Korang dah besar kan, dah tahu kan solat tu wajib kan. Jadi solat and then doa dan bergantung pada rezeki dan bergantung pada sedekah kita. Tuan-tuan dan puan-puan, semua yang otai-otai orang yang ada di depan anda semua ni, semuanya orang yang banyak income ni, dia memang kena, dia ada package ni semua. Yang paling penting sedekah. Sebab itulah nama kita ni di team ni, Khalif Realtors, dia ada kaitan dengan sedekah tau sebenarnya. Jadi kita akan buat satu team yang akan menguruskan sedekah-sedekah. Jadi rezeki kita ni kan, yang kita bawa ke akhirat sebenarnya rezeki kita sedekah. Anda yang duk kata nak income 5 angka, 6 angka ni, bukan sedekah, bukan duit kita sebenarnya. Duit kita lah, tapi bukan rezeki kita. Rezeki kita yang kita sedekah tu sebenarnya. Jadi kita banyakkan cari income, banyakkan bersungguh-sungguh cari duit. Yang last sekali kita sedekah. Tu penting. Sedekah tu tak kira lah berapa persen. Ada orang kata sedekah tu kena 10% daripada jumlah tu. Nak dapat juta kena sedekah 100,000. Bukan salah, bukan tak betul. Tapi yang paling baiknya kan tuan-tuan puan, sedekah yang paling padu, yang paling jitu, yang paling powerful adalah sedekah yang paling ikhlas. Sedekah yang paling ikhlas, yang paling padu pula sedekah yang bertaraf ihsan. Bermakna ihsan tu anda dah sedekah, anda lupa sedekah tu. So selalu ni tips yang saya dapat daripada ustaz-ustaz lah. Kita dalam kita punya grup ni pun ada banyak ustaz sebenarnya tau. Ada ustaz ada PU ada. Dalam sedekah yang paling power adalah sedekah yang kita bertaraf ihsan. Bermakna kita lupa sedekah kita tu. Kadang-kadang bila orang duk tanya kita, kau ada sedekah, kau ada belanja pemakan hari tu kan? Ya ke? Aku lupa lah. Contoh macam tu. Ramai yang di sini kan, otak-otak yang ada yang buat income 5 angka ni, dia orang memang lupa dia orang kalau belanja-belanja kita. Jadi, apa kata korang minta dia orang belanja dan dia lupa. Bila dia lupa maknanya minta lagi sekali. Oh, kau lupa je, belanja lagi sekali lah. Macam itulah cara dia. Tu taktik dia lah nak makan free. Alright? So, itulah yang penting doa, rezeki dan sedekah. Seterusnya, cara menjadi perunding hartanah, iaitu kena sertai ejen hartanah yang daftar dengan LPPH yang tadi saya sebutkan, kena hadir kursus Negotiator Certification Course iaitu NCC, iaitu 2 hari secara offline ataupun 5 hari secara online. Sekarang ni zaman PKP tak boleh berkumpul, bermakna online lah. So dia kena 5 hari. Lama pula tu 5 hari, tapi jangan risau 5 hari tu online je, depan PC, depan handphone je. Kadang-kadang ada yang duk kata ni bocor rahsia sikit lah, ada yang join NCC yang online ni tapi pergi masak, pergi tidur, main game pun ada. Tapi janganlah macam tu, baik dengar lah pasal kursus ni berbayar dan banyak manfaatnya, jadi kena dengar. Alright. And then bila dah join NCC ni, kena sertai kursus induksi dan kelas yang disediakan oleh agensi hartanah. Yang ini penting lah sebab bila anda dah join NCC ni, yang atas tu tak semestinya anda pandai lagi. Anda kena banyak lagi training ke kelas yang kena join. Jangan risau, tak susah pun sebenarnya, senang. Banyak yang dah berjaya di sini, semuanya memang hadapi benda yang sama dan tak ada pun yang masuk hospital sakit jiwa, tak ada. Semuanya okey, tak ada yang tiba-tiba sakit mental ke, tak ada. Semuanya okey pasal tak susah pun. InsyaAllah anda boleh berjaya, boleh lulus. Dan last sekali, selamat berjuang. Berjuang tu, berjuanglah cari sale, cari buat iklan dan sebagainya. Alright? Okey, ada yang terfikir pula, apa sebenarnya cabang perundingan tanah ni? Dia yang paling major ada 3. Ni yang paling 3 iaitu subsale, projek baru dan rental iaitu sewaan. Subsale ni apa? Subsale ni maknanya rumah secondary market. Rumah secondary tu bermakna subsale tu kira paling mudah dia rumah second hand lah. Rumah second hand. Rumah subsale ni adalah rumah yang mana yang saya sebut tadi, orang kata nak jual rumah. So anda lah konsultan dia untuk jualkan rumah dia. Ataupun orang tu nak cari rumah, so anda lah konsultan yang mencari rumah untuk dia. Itu subsale, rumah yang second hand, yang dah sedia ada, yang dah ada ownernya, dah ada orang beli dan nak jual balik. And then yang seterusnya projek baru. Projek baru ni yang barulah, yang baru dibuat oleh pemaju. Kadang-kadang projek tu belum siap,
belum siap lagi, tapi pemaju dah buka untuk booking, so anda cari pembeli, ataupun projek itu mungkin dah nak siap atau dah siap tapi belum dibeli, so maknanya anda cari pembeli lah. Dan projek ni commission dia memang terbaik lah, cuma dia mungkin take time tapi senang nak jual, dia lebih mudah daripada subsale sebenarnya. Subsale kadang-kadang anda kena cari rumah nak jual, ataupun anda orang tu mungkin orang tu nak jual rumah, suruh anda jualkan, anda kena buat inspection dulu, macam-macam lah, ada proses-proses dia kena teruskan yang kena dibuat. Projek pula dah ada semua dah, tinggal jual je. Anda cuma perlu fahamkan sikit pasal marketing, pasal produk projek tu dan pergi jual, senang. Dan juga sewaan iaitu rental. Rental ni paling baik, paling mudah untuk dibuat, paling recommended bila anda baru start nak join. Di mana rental ni buat sewaan, so sewa rumah tu berapa tu adalah komisen anda. Dan dia semudah seminggu, 2 minggu dah dapat komisen. So rental ni ibarat duit poket lah, duit tepi, duit nak pergi makan, nak pergi belanja makan, duit nak beli sate, duit nak suka-suka, nak happy-happy, duit nak geli-geli lah orang kata. Itulah rental. Alright. So seterusnya, selain tu kan, selain 3 yang major yang atas ni, di bawah ni pula ada additional dia, iaitu commission daripada lawyer, commission daripada pinjaman perumahan, ubah suai rumah dan langganan internet. Commission lawyer ni, katalah bila anda dah jual rumah, ataupun orang dah beli rumah dengan anda, katalah rumah tu harga 500,000. Lawyer kan, dia ada legal fee tau, dia yang dia kenakan kepada pembeli, bukan penjual lah, pembeli. Kita akan dapat lebih kurang 1,500 ke 2,000 ringgit tambahan daripada lawyer tu tau. Lawyer tu kan bagi. Bergantung pada lawyer, ada lawyer tak bagi, langsung pun ada. Ada yang lawyer bagi sikit, ada lawyer yang bagi banyak. Tapi kebanyakannya lawyer semua lebih kurang dah standard lah. Dia bagi lebih kurang 30%, 40% from the legal fee. Tak payah faham kamu tak apa, tapi bermakna gitulah. Dia bagi 30%, 40% daripada legal fee. Bermakna itulah lebih kurang 1,500 ke 2,000 lah, ataupun lebih pun ada. Kadang-kadang saya pernah dapat dulu legal fee dalam 8,000 pun ada. Sebab rumah tu bila harga rumah lagi tinggi lah legal fee dia, dan lagi banyak lah komisen kita. Alright. And then daripada komisen pinjaman perumahan, kalau bank lah, bank pun ada, pinjaman government, kerajaan LPPSA pun ada, tapi jarang. Yang banyak daripada bank, dan bank pula tak semua bank, setengah bank je. Contohnya Hong Leong, contohnya apa lagi, Public Bank, contohnya lagi setengah branch Maybank pun ada juga. Maybank tak semua bagi, ada bank yang bagi, ada yang tak, bergantung kepada branch. So bank pun bagi tapi tak banyak lah. Kalau rumah tu harga 800,000, dia bagi lebih kurang 1% daripada jumlah pinjaman, iaitu mungkin lebih kurang 800, 1,000 macam tu lah. Tak banyak, tapi ada lah yang dia bagi. Dan kita tak pernah harap, kadang banker tu yang bagi sendiri. And then ubah suai rumah dan langganan internet, yang dua ni last kali ni dia macam additional lah, pasal kadang-kadang kita kenal kontraktor, orang tu beli rumah dan rumah tu kosong, tak renovate lagi. Jadi kadang-kadang pembeli tu dia minta tolong kita, Rol tolonglah, aku dah beli rumah kau ni, kau tolonglah cari kontraktor yang boleh renovate rumah ni kan. So kontraktor tu pun bagi kita commission sikit. And then ada juga yang langganan internet ni, kadang-kadang ada agent ni semua dia sapu, kiri kanan depan belakang atas bawah, 360 dia sapu semua. Dia jadi ejen hartanah, jadi ejen Unify, ejen Maxis, ejen penampih air pun ada. Jadi dia juga adalah yang jual rumah, dia juga adalah yang propose untuk renovate, dia juga adalah yang propose untuk bank, dia juga adalah yang propose untuk buyer tu salurkan dia pakai internet apa, pakai penampih air ada pun, apa pun ada juga. Jadi semua dia sapu pun boleh terpulang. Itu rezeki kan, kita kalau tak cuba tak tahu kan. Jadi itu rezeki, semua boleh buat. So tambahan kat sini lah, Ren ni dia boleh buat juga untuk dapat komisen penampih air. Water filter, sapu habis, betul. Boleh terpulang, alright. Tapi janganlah fokus yang tu je kepada rumah lah, pasal dalam banyak-banyak ni jual rumah yang paling tinggi, jual komisen penampih air tu berapa lah kan, ada tapi bolehlah rezeki, cuma yang paling banyak komisen jual rumah, alright. Okey, berapa income Ren ni? Nak tanya, berapa income kalau anda dapat bila jual rumah satu rumah ni? Katakanlah harga rumah tu 500,000. 500,000 ni orang kata paling standard lah, paling biasa lah. Actually 500,000 ni biasa. Yang banyak di grup-grup ni dalam yang datang hari ni, ada yang dah sini-sini ni dia jual rumah 1 juta, 2 juta, 5 juta pun ada. Jadi 500,000 ni kira biasa lah, harga rumah yang biasa di area KL dan Selangor dan mungkin di Penang dan di JB.
So mungkin tempat lain yang di Sabah mungkin murah sikit, di Perlis mungkin murah sikit. So mungkin di Perlis ke 500,000 ni dapatlah banglo kan. Banglo dengan kolam renang kan. Swimming pool, ada jacuzzi siap, ada sauna kan. Tapi terpulang lah. Harga tak kisah, yang penting dapat. Alright, 500,000 katakan. Biasanya untuk ejen tanah dia akan collect 3% earnest deposit. So 15,000 katakan. 15,000 katakan. So untuk ejen yang baru nak mula, dia punya commission adalah 65%. Ada tempat 60, kita pun ada 60 sebenarnya, tapi kita di sini kita start dengan 65. So inilah commission kita. Lepas tu ni kita abaikan SST lah. Tax government tu kan, kita abaikan, kata tapi lebih kurang ni lah commission kita dapat untuk jual hartanah. Satu rumah, 9,000 ni dah macam ibarat mungkin 1-2 bulan gaji cikgu ke macam tu lah. So banyak lah kan sebenarnya. Ini rumah yang harga ni je. Bayangkan kalau rumah tu 5 juta ke kan, ataupun 1 juta, 2 juta, so lagi banyak dari ni lah. Kalau projek pula macam mana? Ini yang sub-sale. Kalau projek macam mana? Kalau projek pula dia punya commission adalah daripada 1 hingga 5%. Dan juga yang saya nampak di company kita ni, di agensi kita ni, semua commission 10,000 ke atas. Semua 10,000 ke atas. Dan yang lagi menariknya tuan-tuan dan puan, commission tu kadang-kadang ada yang bagi upfront. Upfront tu bermakna tak selesai lagi proses. Kalau sub-sale tadi ni sub-sale, dia memerlukan masa satu rumah ni paling cepat katalah sebulan. Sebulan tempoh, paling cepat sebulan, paling lambat, paling standard 2 bulan, paling lama mungkin 3-4 bulan untuk dapat commission ni. Tapi untuk projek, ada yang lama, ada yang kejap. Yang kejap tu sekitar katalah kurang sebulan pun dah boleh dapat dah. Sebabnya pemaju dia bagi upfront. Agensi tanah bagi upfront. Alright? Untuk rental pula. Rental katalah sewa tu 2,000 sebulan. Ni kalau di KL Selangor lah, rumah 2,000 ni landed kira standard lah. Harga yang standard lah, 2,000 sebulan. And then earnest deposit adalah 2,000 juga yang klien kita bayar. Dan commission kita based on 2,000 tadi ni, kalau 65% dapatlah 1,300. 1,300 ni semudah seminggu, 2 minggu. Paling cepat seminggu sebenarnya lah. Kalau bijak, kalau pandai uruskan, 2 hari pun dah dapat dah. 2-3 hari, seminggu dah boleh dapat dah komisen banyak ni. Dan dia macam duit sampingan-sampingan lah. Ini yang biasa dibuat oleh kita bila mana macam boring-boring tu kan. Boring lah. Hari ni nak tunggu sale, kena sebulan lagi tunggu proses bank. Boring lah hari ni. So pergi dah buat sewa. Pergi balik dapat 1,300. Macam tu lah cerita dia dalam Raniam Berjaya. Alright. Seterusnya. Sebelum tu, faham ke semua ni? Kalau faham sila tekan 8 lah. 888, boleh? Kalau tak faham, tekan 0. Apa tahu, nak kena tanya macam ni sebab kan Dr. Syok sendiri cerita, pun tak faham. So pening lah kita kan. Dah cerita sampai habis, faham tak faham? Tak faham cik, terangkan daripada mula, sudah pening. Jadi nak kena tanyalah faham tak faham. Seterusnya, dalam agensi tanah ni, tadi saya sebutkan dia agensi tanah, dia ada badan yang menguruskan ni, logo dia di atas ni, Lembaga Harta Tanah. Dan kita ni di bawah agensi tanah IQI. Kami lah di bawah IQI. Di bawah IQI, dia ada satu grup besar yang namanya iRealty. Dan di bawah iRealty tu ada lagi lah kita punya grup lain iaitu tim Diran. Tapi nak ceritanya ni lah tim kita, Calif Realtors. Adalah kenapa nama dia Calif, kenapa nama dia Realtor, kenapa logo dia begitu, semua kita akan ceritakan kejap lagi. So belah kiri saya pula ni, belah kiri ni pula persatuan yang berkaitan adalah MIEA dan PEHAM. MIEA bermakna Malaysian Institute of Asset Agency. Dia mengeluarkan guideline dan rule dalam hartanah lah, dalam sebagai ejen hartanah. Dan PEHAM pula adalah Persatuan Perunding Hartanah Muslim, yang mana anda kena join dan dia adalah aktiviti dia yang dia uruskan lah sebagai untuk memprotect dan melindungi ejen tanah. So banyak lagi sebenarnya persatuan, tapi 2 ni yang paling common lah, yang paling popular di Semenanjung. Alright. Seterusnya, IQI. IQI ni tuan-tuan dan puan, dia dah lama tau dalam dunia. Dia bukan main-main lah, bukan calang-calang punya company lah sebenarnya. Dia dah bermula daripada 2011 di Dubai. IQI ni
Kalau yang mana tahu, IQI ni dia memang banyaknya Chinese lah di Malaysia ni. Tapi dia bermula di Dubai dan dia banyak juga ejen dia yang Muslim tau, dan dia pun dimiliki sebahagian share dimiliki oleh Muslim tau. Dia orang Islam punya tau. Cuma di Malaysia ni je yang nampak macam banyak Chinese. Sebabnya bila dia start di Dubai, tengok yang belah kiri bawah sekali tu, di Dubai 2012 dia tak fikir lain dah, dia cari Malaysia dulu. Dia lepas start di Dubai, dia pergi Malaysia, dia terus cari mana company-company yang nak merge dengan dia buat IQI di Malaysia. Waktu tu, sejarah dia lah, waktu tu di Malaysia tak ada lagi agensi tanah Muslim, Melayu yang power-power tau, yang gagah tu tak nampak. Dia nampak banyak yang Chinese je. Jadi dia pun join lah Chinese punya. Dia merge dengan Chinese punya di Malaysia. So nampaklah macam banyak Chinese, tapi sebenarnya dia punya sifat-sifat dia lebih baik lah daripada tempat lain. Dia lebih ke arah yang agak Islamik jugalah sebenarnya. And then dia start dengan Australia, Kanada, Filipina, New Zealand, Thailand dan sebagainya lah. Nak cerita dekat sini, dia dah mula kat Malaysia dulu. Pasal dia nampak Malaysia ni adalah negara Muslim yang nampak ada potensi, so dia nak join dengan Malaysia dulu. Nampak tak? 2020 pun kita yang jiran sebelah Singapura ni pun dah lepas 8 tahun dah baru dia pergi Singapura. Baru dia pergi kat jiran kita Singapura. Pasal Singapura ni lambat sikit lah, dia kecil kan. Jadi dia nak Malaysia dulu. Alright. Itu IQI. Ini pula RLT. RLT ni pula adalah grup besar kita. RLT ni tuan-tuan sebenarnya, inilah dia. RLT ni dia sebenarnya berasal sebagai agensi tanah sebenarnya. Dia bermula daripada 2016. Dia adalah agensi tanah Melayu, Bumiputera, Muslim. Yang terbesar kat Malaysia, antara yang terbesar di Malaysia. Betul, memang dia besar. Dia ada waktu tu dia dah ada 400 lebih orang rent. Dan pada Januari, lebih kurang Januari, actually betulkan saya kalau silap, ke ataupun awal lebih kurang hujung 2020 macam itulah. Hujung 2020, dia dilamar oleh IQI untuk bersama dengan IQI sebenarnya. Sebab apa? IQI ni nampak yang power lah. Dia sebelum ni kan dia dah merge dengan 2012 dia dah merge dengan agensi tanah Chinese sebenarnya. Tapi dia nak juga cari yang Melayu Muslim. Jadi dia cari-cari, dia jumpa RLT yang paling best lah, yang paling padu. So dia pun ajaklah dengan RLT untuk bersama-sama. So jadilah sekarang IQI RLT tau. Waktu ni pula IQI RLT setakat bulan Ogos ni, hujung Ogos ni, dia dah ada 1,900 orang rent termasuk kita. Kita ni adalah part of 1,900 orang. Memang ramai, tapi ramai itu bermakna bagus sebab ramai itu bermakna kita ni ada kualiti dan standard sendiri. Dan kita ada 44 PA dan 7 RA. Yang PA RA ni saya ceritakan kemudian lah. Ceritakan alright. So ni antara gambar-gambar yang RLT dan IQI lah bila dia bergabung ni. Okay, ini pula lah tim kita. Ni yang tim kami lah, tim CR ataupun Caliph Realtor. Caliph Realtor ni dia bukan sekadar main-main tau. Dia bukannya macam suka letak nama kan. Ni macam Little Caliph ke tak kan. Ini adalah Caliph yang pejuang tau. Ini bukan main-main punya orang lah. Caliph bermakna Khalifah, iaitu pejuang dan Islam lah. Dan juga Realtor bermaksud ejen tanah. Bermakna kita ni adalah pejuang, Khalifah dalam tanah lah sebenarnya. Diilhamkan atas sebab semua ahli CR ni adalah Khalifah yang nak cari rezeki dalam perniagaan hartanah, dan kita ni menyumbang balik kepada keluarga, masyarakat dan agama. Itu yang kita nak. Bermakna kan, anda semua ni adalah Khalifah yang mencari rezeki dalam hartanah, tapi bila anda dapat komisen nanti, anda nampak orang susah yang perlukan bantuan, anda tolong. Itu kita nak. Kita nak kita ni jadi warga yang macam Ustaz Ibn Liu lah. Maknanya tolong orang. Bagi rumah, bayarkan sewa rumah, belikan mainan, pergi Palestin, sebagainya lah. Tu antara-antaranya lah. Maknanya itulah yang kita nak. Kita nak jadi ejen yang membantu orang. Saya bukan main-main. Memang benda ni betul dan dah ramai pun sebenarnya ejen tanah di luar sana yang buat begini. Waktu PKP ni dia tak ada aktiviti sale sangat. Jadi dia ambil inisiatif, minta kebenaran polis, pergi beli borong barang-barang dapur, barang-barang keperluan dan agihkan kepada orang. Kan best tu. Pada saya itu adalah
momen yang sangat-sangat bermakna lah. Tak kira lah kita ni banyak duit ke, tak banyak ke, jutawan ke, biasa-biasa ke, kalau kita mampu kita buat. Nah, itu yang bestnya. And then kita punya moto, kita ada moto We Grow Together, WGT. Nampak macam apa benda we go together ni kan, together kan. Sebenarnya dia ada maksud dia tau. Dia adalah kita nak utamakan perkembangan dan maju bersama dari segi pengetahuan, pendapatan dan pencapaian dalam tanah. Kita ni grow sama-sama. Sebab tu apa kita punya plan yang kita buat hari ni, apa program-program yang kita laksanakan, apa kemudahan yang kita ada untuk leader, untuk tim kita, semua tu ada sebab kita nak sama-sama grow. Sebab kita di sini tuan-tuan dan puan, kita kat sini semua ada special masing-masing. Kita ada pakar tangtu, kita pandai bab ni, kita share sama-sama supaya kita kembang sama-sama. Kita nak semua di sini kembang sama-sama. Contohnya hari ni income yang baru nak start zero, tapi kita nak semua start 10,000, 20,000, semua naik sama-sama. Yang penting buat sama-sama lah. And then kita nak semua ni, lepas ni kan kita ada plan juga nak buat berkembang maju dalam macam-macam lagi perniagaan. Of course kita start dalam hartanah. Lepas tu kita nak kembangkan dalam bidang-bidang lain pun boleh juga, insya-Allah one day, satu hari nanti. Dan yang paling penting kita nak pentingkan ukhuwah sesama kita. Yang penting kita sama kita ni jangan ada macam jangan ada beli-beli ke. Kita semua ukhuwah kena kuat, kena erat. Bila ukhuwah kita erat, insya-Allah kita senang nak maju bersama. Kita senang nak cari income. Dan last sekali, tahun ni insya-Allah kita harap-harap kita boleh nak lahirkan 20 orang leader lagi. So tuan-tuan di sini mana yang berkelayakan, mana yang rasa berpengalaman dalam bidang hasil ataupun pernah jadi ejen tanah di tempat lain, nak jadi leader, nak cabar diri jadi leader, so roger saya, insya-Allah saya akan bantu sampai anda jadi leader yang hebat. Alright? Okay, seterusnya. Saya dah penat nak cakap ni, pasal ni tekak dah kering kan ni. Saya ada satu jemputan tuan-tuan dan puan. Ini adalah sifu saya lah sebenarnya. Tuan Halim ada sini ke Tuan Halim? Ada. Okey, alhamdulillah. Saya nak jemput kan, sebelum saya jemput Tuan Halim kita ke depan, saya nak cerita sikit lah pasal Tuan Halim kita ni. Dia ni adalah abang kepada sahabat saya lah, dan juga sahabat saya jugalah Tuan Halim ni. Jadi saya respect dekat dia sebab dia ni sangatlah low profile. Macam biasa dia tak poyo pun. Kita selalu ingat orang-orang yang hebat ni poyo-poyo kan, tapi dia tak. Dia memang selamba-selamba je. Tak ada hal pun lah, boleh sembang-sembang dengan dia. Macam senang lah dengan dia ni. Jadi dia ni adalah team leader di IQI, RLT. Dia dah bermula daripada RLT sendiri dan dia juga adalah founder pasukan Team Real Rand. Team Real Rand ni adalah bapa kepada saya lah, iaitu adalah team di atas Caliph Realtor tau. Dia team yang di atas Caliph Realtor bermakna kalau saya dan leader yang perlukan sebarang guide, kalau kita macam perlukan nasihat, kita akan refer kepada Tuan Halim ni kita ni lah. Dan dia juga adalah pemenang tau, pemenang Legend of the Legend 2020. Bagi tepukan. Dengar tepukan. Dengar bunyi je. Maknanya apa tau, Legend of the Legend 2020 ni adalah, legend ni bermakna macam top performer lah, yang top performer, yang menang, yang top yang dapat banyak income tahun lepas. Tapi dia pula adalah yang paling atas daripada yang atas tu. Faham tak? Dia Legend of the Legend. Legend of Legend tu maknanya legend tu bapak sekali legend lah macam tu. Jadi maaflah kalau terkasar sikit. So sebab tu saya bila kami berhajat nak join agensi ni, saya memang cari Tuan Halim. Saya nak bersama dengan dia sebab saya tahu ada something yang dia boleh bantu saya, bantu leader dan bantu kita semua. So mana nak cakap banyak lah, awak dengar lah cakap dia sendiri kan. Jadi tanpa buang masa lagi, saya jemput Tuan Halim. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tamanya syukur banyak-banyak kepada Allah SWT. Salawat dan salam pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, sahabat baginda, saudara. Pertamanya selamat datang pada sahabat semua, kawan-kawan. Kalau yang kenal, yang saya belum kenal, yang kita akan kenal kemudian kejap lagi bila-bila. Dalam dipanggil BOP ni, pagi ni macam business presentation lah. Kita buka peluang untuk berbisnes.
Jadi sebelum tu nak tanya moderator, berapa lama saya nak ni cakap ni, 2 jam, 3 jam? Boleh? Tak ada. Boleh. 2 jam 3 jam saya tengok nanti seorang left, tinggal saya seorang cakap lagi. Alright. Jadi terima kasih banyak luang masa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan masa yang kalian luang pada pagi ni ada manfaat. Lepas apa yang Brother Carol sembang, lepas apa yang saya sembang sekejap lagi, lepas tu dengar dan cuba pertimbangkan, fikirkan, rasa aku boleh tak, aku boleh ke, aku tak boleh ke, dah move on ke apa benda, silakan. Kami cuma buka peluang untuk berbisnes. Lepas tu tepuk dada, tanyalah tanya apa, tanya iman masing-masing, bukan tanya selera masing-masing dah makan macam selera dah. Alright, saya cerita serba ringkas tentang saya lah. Saya sebenarnya seram sejuk tadi, Abang Brother Carol cakap saya legend of legend. Aduh, saya ni orang biasa je. So saya anak sulung daripada 5 adik-beradik. Saya SPM tahun 95, so boleh agak lah, kalian boleh agak lah berapa umur saya kan. So asal daripada Pangkor, Perak, datang daripada keluarga yang sederhana. Ayah bekas askar, tak sempat pencen pun, dah berhenti, dan dia meniaga pasar malam. Saya follow dia, so maksudnya darah peniaga tu dah mula lama dah, daripada saya sekolah rendah lagi, alhamdulillah. Dan disebabkan saya anak sulung, dan disebabkan family saya dia sederhana level bawah tau, level susah. Jadi saya memang tanam azam untuk berubah, tapi tak tahu nak berubah macam mana. Tapi tanam azam tu ada nak berubah. Lepas tu macam orang biasa kerja sekolah macam biasa, habis sekolah kerja macam biasa. Macam-macam kerja saya buat, macam-macam bisnes saya belasah buat, itulah ini, siang malam bujang kan masa tu. Tapi satu hari tu mungkin dengan niat azam saya tu, Tuhan nak tunjuk jalan tu, 2013, 2011, 2012 lagi saya dah mula follow je member, follow member yang agent. Tak tahu nak datang pun agent ni, follow je dia. Tapi one day terdetik untuk rasa sebab tengok dia lain macam dia punya income. Saya sendiri yang pergi search Google, cari agensi dan daftar, pergi interview dan mula join sebagai part time. Saya masih kerja dan sebagai part time. So kalau industri ni secara asalnya, tak kira background kita macam mana, background akademik kita macam mana, itu bukan alasan untuk tak boleh jadi ejen hartanah. Sebenarnya kita kita punya masih kerja ke atau apa ke, tak ada masalah. So memang dia kalau ada setengah sektor lain kena macam-macam kriteria. So ini tak ada, boleh. Saya yang macam ni pun boleh, kalian yang hebat-hebat lagi lebih-lebih lah boleh. Okay, serba sedikit saya nak share pasal apa yang saya achieve sepanjang-panjang ni. So ni adalah award yang saya dapat. Ni alhamdulillah, saya kejar, dan saya ni duduk dekat hall rumah saya. Sebab setiap kali saya duduk dengan family, ini adalah memberi motivasi yang sangat tinggi lah. So bila saya menghadap benda ni, tak sangka bersatu hal, dan rasa aku boleh buat rupanya. Lepas tu dia akan datang lagi lah. So monthly award, yearly award, quarter award semua. Ini 2019 punya legend, yang ni 2018. Betul-betul aku legend rupanya. Ni 2019, dan yang latest adalah Okay, so ni yang 2020. Alhamdulillah saya dapat legend, saya dapat team leader, group leader. Lepas tu adalah ni 2-3 benda ni yang saya pun tak sangka. Tapi benda ni bukan tak boleh sebenarnya kan. Lebih pada ni pun, kalau kita fokus boleh. Okay, jadi ini serba ringkas tentang pencapaian saya, dan pencapaian ni saya anggap motivasi dan semoga memberi inspirasi dekat semua lah pada pagi ni yang dengar. Ini saya punya BY ni dia panggil, tak kira apa sektor kita duduk pun,
kita mesti ada satu azam. Aku apa jadi depan aku tak boleh keluar, tak boleh quick sebab aku ada satu matlamat yang besar. So saya punya matlamat benda ni lah. Saya ni gambar KCC ni gambar nak bagi dia punya kiasan. Ini adalah foundation. Maksudnya nak bina KCC yang tinggi ni kena ada tapak yang dalam, yang kuat, yang kukuh, simen, material semua. Jadi ini tembok badai datanglah macam mana pun, saya dah memang pegang sungguh-sungguh, dan sekarang saya pun dah full time sebagai agent. Memang datang macam mana pun saya tak boleh beranjak lah. Sebab kita dah saya buat keputusan sebagai full time. So badai ke, tombang angin ke, memang kita kena redah, dan memang bukan stres sebenarnya, dia santai-santai je. Nampak je ombak besar, sebenarnya tak ada sangat ombak tu pun, acah je. Alright, ini saya punya Big Y antaranya. Ni anak-anak saya, family saya. Masih ada 5 orang, parent saya. Yang ni nombor 2, sulung, bongsu. Ini adalah penguat saya lah, penguat saya. So kalian semua, setiap orang mesti ada Big Y. Masing-masing punya Big Y, masing-masing punya apa benda. So yang saya share adalah tentang saya lah. Antara yang lain, saya memang teringin sangat nak ada satu rumah tanah lot dalam saya 5,000 kaki, 6,000 kaki, dan saya nak bina satu rumah banglo sebiji. Dan tak mustahil pun kita boleh dapat kalau kita kejar benda ni. Dan yang kedua, saya nak apa? Saya nak bebas hutang. Dan alhamdulillah memang dah ke arah tu. Saya punya hutang, saya dah banyak settlekan benda, macam-macam benda. Dan yang ketiganya, saya nak buat saving. Saya memang setiap tahun saya nak buat saving. Saja share lah, bukan nak tunjuk wallahi tak riak apalah. Setiap tahun saya nak saving cash dalam akaun 100,000. Setahun 100,000 cash. Itu dah tolak dah, belanja ke, makan ke, bayar tu ke, expenses ke. 100,000 cash dalam akaun, dan alhamdulillah tercapai. Malah tahun lepas tercapai. So tak mustahil. Sekali lagi saya kata memang tak mustahil, dan saya nak lepak, nak santai, kerja sambil santai, kerja sambil chill, dan tak stres sebab saya dah berpuluh tahun kerja dengan orang. So saya rasa inilah masanya untuk kita buat, kita dapat lah. So walaupun macam Brother Khairul kata, memang kami tak ada salary, tak ada gaji, based on commission, tapi unlimited lah, unlimited dan luar biasa. So ini saya punya dan saya punya target every year macam ni je. Dan tahun ni bersumpah saya nak 100,000 cash dalam akaun. Hampir-hampir hari ni dah, walaupun bulan Ogos, tapi dah rasa dah boleh kot insyaAllah. So ini tentang sajalah. Saya walaupun saya belajar tak tinggi mana sampai SPM, tapi saya sangat bangga dan saya sangat rasa bertuah sebab saya dapat berkhidmat untuk seseorang. Apa dia? Ini aset saya lah. Saya dengan saya ada 3 aset. Saya ada dua kereta yang murah-murah je lah. Okey. Yang pertama, rumah ni saya dah berjaya langsaikan hutang. So dah tak ada hutang lah, ada penyewa 600,000 dekat sini. Yang kedua, ni Pangku tau. Siapa pergi Pangku nanti akan nampak rumah saya ni. Rumah saya ni saya buat cash 30,000. Dekat laluan Kota Belanda belakang ni, tepi ni. Ni pun saya buat cash 30,000. Lepas tu yang ketiga, saya dah settlekan Izora saya. Itu yang keempat, rumah saya yang seterusnya ni, saya settlekan loan dia, saya jual dengan harga 160,000. Alhamdulillah, saya beli dulu berapa puluh ribu je. Ini rumah parent saya, mak saya. Ini rumah saya duduk sekarang. Apa yang saya sangat bangga dengan apa yang saya buat dengan, boleh dikatakan, walaupun saya ni tak belajar tinggi, tapi saya sangat bangga dan syukur sebabnya saya berjaya lansaikan rumah mak saya ni. Sekarang ni mak saya duduk free je kat rumah tu. Rumah ni ikutkan bulan-bulan 1,100 setiap bulan dengan public bank. So saya nekat, saya jual sebiji rumah saya dapat jual 160, saya bayar balance outstanding dalam 140, lebih tu saya buat reno sikit dan dia duduk free rumah tu. Dia duduk free. So, lepas tu mak saya sekarang ni dah tak ada hutang.
Dan saya rasa benda ni lah yang paling ultimate lah. So saya doakan kita semua pun boleh buat benda yang macam ni kalau kita merancang. Tapi yang paling best semua ni adalah hasil daripada income saya sebagai rent. Bermula dengan part time dan sekarang full time. Ni lagi satu duit 650 ni saja nak kongsi lah. 650 penyewa ni every month memang dia direct back in kepada akaun mak saya. So duit rumah dia pun dah settle dan duit belanja dapur dia 6.5 setiap bulan dia dapat. So saya tak ambil 1 sen daripada 2 properti saya ni. Memang saya tak, mungkin sebab ni mungkin rezeki datang ke tempat lain. Tapi memang saya rasa sangat bangga lah. So saya nak kalau boleh kita cuba merancang lepas ni, buat balik, draw balik roadmap kita apa yang baru, cuba cari plan apa nak buat, apa benda nak settle dan benda tak mustahil. Itu kita kena ada mindset yang berubah. Tuan-tuan, kita yang baru nak jadi ejen ataupun baru nak tahu apa benda ejen ni, kena tahu tujuan. Kalau kita dah mula minat, kenapa kita nak jadi ejen? Itu paling penting, tujuan. Lepas tu kenapa nak susah payah? Sebab ejen ni kami semua tak menjanjikan bulan dan bintang, tuan-tuan. Tak semesti datang dia terus buat close tak. Tapi kalau buat bulan dan bintang tu, insyaAllah boleh capai. Tu ya, dia punya bahasa dia. Tapi tak janji. Tapi so benda ni bersusah payah tu yang berbaloi lah. Sebab sebelum ni mungkin yang bekerja macam saya, sebelum ni bekerja, pergi kerja, balik kerja, relax, santai, makan bersama family. Tapi bila dah jadi ejen, saya dah mula cari masalah dari segi masa. Sibuk sana, sibuk sini sebab nak bina ekonomi yang lebih kan. Tapi berbaloi lah. Itu yang ketiga, apa kita nak capai sebagai ejen? Macam saya, apa saya nak capai? So saya nak capai benda-benda yang tadi. Dan ada benda-benda besar lagi yang saya nak capai lepas ni. Saya plan, saya nak bila dah dengan area rent ni, lagi nak guide kawan-kawan, nak bantu kawan-kawan lain, nak besarkan tim tu, semua tu adalah saya punya misi lah. Yang seterusnya, kita kena korban masa, tenaga dan duit. Ini pun atas kita, tak ada siapa yang paksa, tak ada siapa yang akan letak berapa kita nak allocate, atas kita. Dan kita kena cari, dia bukan cari masalah, tapi kita kena masa tu kena lebihkan sikit untuk benda ni. Mula-mula je tuan-tuan, nak cari tune je. Bila dah jumpa rentak, dah rasa close tu, dah rasa check, dia akan datang. Orang kata apa, dia dah naik share, dia akan mula jadi lain macam lah. Dia setiap bulan hantar surat resign dekat company. Katakan kerja, okey lah ambil average sebulan 4,500, 5,000. Tapi kita jual satu property, kita dah dapat 5,000 tu. Dengan cara lepas pergi viewing sekejap je, habis-habis pun setengah jam tak sampai, pergi explain, lepas tu selebihnya mengopi, melepak, sembang dengan kawan, itu je, enjoy, chill, tak ada stress. Okey, saya nak tekankan kita ni adalah bisnes tuan-tuan. Kita bukan, platform kita adalah bisnes. So kita kena tanam dalam diri kita, walaupun sekarang ni kita yang bekerja sebagai makan gaji, dan kita kena tanam, kena setting kita punya mindset. Kita adalah seorang business minded kena ada, dan kita seorang businessman. Sebab ejen tanah ni adalah own business. Kita buat, kita dapat. IQI tu hanya platform tuan-tuan. IQI tu dia tak bayar kita 1 sen pun. So kita punya kedai, kita jaga kedai kita. Macam mana kedai kita nak besar, kita lah yang buatnya. Masing-masing ada kedai masing-masing. Saya ada, brother Khairul ada kedai dia, masing-masing ada kedai dia. So masing-masing jaga kedai masing-masing dan jaga customer masing-masing. Itu maksud dia kalau nak mudah faham. So kalau kita nak jadi seorang peniaga, kena belajar cara nak berniaga lah. So kita dalam industri ni apa yang best? Saya nak kongsi, dia risiko sangat rendah tuan-tuan. Tuan-tuan tak perlu sewa kedai, tak perlu sewa api air, expenses tak ada, tak perlu cari staff nak bayar, duduk rumah pun boleh. Yang penting internet kena power, yang penting ada gadget. So tak payah nak beli rumah, maksudnya tak payah nak beli barang-barang letak dekat bawah tangga, betul jual, risiko rendah. So tiada komitmen, tiada expenses, tak ada rugi apa-apa.
kita hanya menjual yang owner lantik. Kalau tak terjual, kita cuba jual sampai jual, tak boleh jual juga, tak ada rugi apa-apa pun. Owner boleh lantik orang lain. Bila-bila masa di mana saja, boleh lepak di Starbucks ke di mana kedai mamak pun tak ada masalah. Kerja sedikit, ni yang Brother Carol tadi kata, kerja sedikit, kerja berapa jam je, berapa hari je, tapi dia punya income unlimited. Modal boleh dikawal, maksudnya kita, of course kita kena ada channel-channel berbayar untuk iklankan, marketing, tapi kita boleh pilih lah nak labur besar mana, apa semua kan. Income memang unlimited income, nak berapa? Tuan-tuan boleh setting, nak 10, nak 20, nak 30, nak 5,000, tak ada orang suruh, tak ada orang nak larang. Macam saya, personally saya dah rasa 40,000 sebulan, saya dah rasa 70,000 sebulan, saya dah rasa 20,000 sebulan, dan sekarang saya cuma nak maintainkan 5 angka setiap bulan, dan Alhamdulillah benda tu dapatlah. 5 angka ni 10,000 pun 5 angka, 20,000 pun 5 angka, 30,000 pun 5 angka. So saya nak maintain at least 5 angka setiap bulan secara konsisten, dan Alhamdulillah berjaya dapatlah. Jadi bila dah ada 5 angka setiap bulan tu, saya pun buat keputusan, saya berhenti kerja dan saya fokus untuk gandakan lagi inilah income tu lah. Okay, kita adalah seorang bos dan kita bila dah belajar ni, kita kena nak sukses ni kena ada mentor, kena ada leader, ada wawasan, teamwork, itu semua tu memang ada dalam mana-mana industri bisnes pun. Masuklah dalam industri real estate ni, kena ada mentor, tengok, follow, kena ada apa benda, contoh yang diorang buat, follow je. Saya nak bagi contoh macam ni lah. Ini simple basic income. Contohlah tuan-tuan jual apartment 300,000 je. 300,000 ni husband and wife kerja, gaji seorang 1,800, gaji seorang 2,500, dah boleh belilah kalau joint loan apartment ni. 3,500, 300,000. Katalah sebulan tu, tiap-tiap bulan, sebulan sebiji je tuan-tuan jual apartment. Dan kalau kita kerja yang jenis yang makan gaji macam saya sebelum ni, increment kita setahun sekali je bos naikkan. Kalau swasta tu mungkin 100 kenaikan RM100, kalau kerajaan tu mungkin RM70, ada yang tengok pada grade. Tapi macam saya dulu setiap tahun naik 200, 150, 200, 150, 200, setahun sekali tau. Tapi dekat sini, katalah kita jual 300,000 ni, 3% kita collect, katalah based on 60% yang sebelum ni, tuan-tuan dapat 5,400, macam tu je. Sebiji tau, sebiji ini kalau ejen tu dah perform sebiji 300,000 ni, dia boleh buat 2 biji dalam sebulan. Bayangkan 5,400 ni untuk satu rumah kita jual. Tuan-tuan lagi lah, yang mana saya suka orang part time berapa. Networking dia besar. Bila yang penting dia kena branding je. Dia beritahu orang, dia kena isytiharkan dengan orang, aku dah jadi ejen. So bila dia bekerja, ni, kita berkawan dengan orang yang ada payslip, orang yang ada gaji. So memang market sangat luas berbanding dengan orang yang full time yang kena keluar cari market. Orang yang bekerja memang duduk dalam golongan orang ada payslip, lagi mudah. Katakanlah bila dah jual, say dah sampai target, jual harga yang sama, collect booking harga yang sama, tapi dah naik persen 70. Kalau nak tunggu waktu kerja setahun sekali kenaikan gaji, tapi ini dalam masa beberapa bulan je dah naik dah kita punya gaji. Lepas tu dah boleh pergi ke 80% sampai satu level. Bila dah konsisten, sale semua dah naik, jual property yang sama, harga yang sama, tapi dapat income berbeza. Daripada 5,000 pergi 6,000, pergi 7,000. Tak payah tunggu setahun sekali, tak payah tunggu kenaikan daripada office. Tuan-tuan bayang, ini simple kira-kira tuan-tuan. Benda ni bukan dongeng, bukan fantasi, benda ni realistik dan benda ni semua mampu buat. Ini baru 300,000. Kalau bayangkan kalau ejen tu jual rumahnya 500,000 ataupun sejuta. Sejuta, collect 30,000, tolak, dapatlah 20,000 lah kata, 20,000 lebih sebiji. Tuan-tuan boleh bayang, saya ada kawan, banyak lah, ramai lah antaranya. So sekali collect, check 130,000, 80,000, gila tak masuk akal. Memang tak masuk akal, itu bukan level, itu level CEO, mana-mana hala tu. Tapi itulah game kalau kena pada cara bisnes.
Kita bukan skema, kita bukan tipu orang, malah kita tolong orang. Saya nawaitu saya niat bila saya tolong orang, saya punya niat lah, saya bila orang beli rumah dengan saya, dia happy, dia dapat rumah idaman dia, kita tolong sungguh-sungguh sampai loan dia approve. Betul dia happy, dia duduk situ, dia beranak pinak kat situ, dia amal ibadah kat situ. Tuan-tuan tahu tak, secara tak langsung pahala kita dapat tau. Dia semayang, dia baca Quran dalam tu, kita mengalir pahala dia sebab kita yang beli, kita yang bantu dia beli rumah. Yang bukan semata-mata duit yang kita dapat tu, di sebalik tu yang kita dapat tapi kita tak tahu. Itu di sebaliknya. So nawaitu tu yang buat kita lagi kuat tau. Lagi bersemangat nak bantu orang mendapatkan rumah sebenarnya. Jadi kalau kita semata-mata duit, dia jadi macam tersekat-sekat. Tapi bila kita nampak beyond daripada tu, dia akan rasa, weh aku tak boleh ni, aku kena tolong ramai orang. Sebab dia yang paling kritikal dekat loan. Tapi kalau kita boleh settlekan loan dia sampai lulus, memang satu nikmat yang sangat besar lah. So tuan-tuan kena rasa benda tu, fikir tengok macam mana. Saya bermula dengan part time, lepas tu saya dah full time sekarang macam kawan-kawan lain. Okay, itu saja sharing saya lebih kurang. Jadi semoga anda semua buat decision yang terbaik. Nak cuba pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau cuba tu biar cuba sungguh-sungguh lah. Kalau cuba sekejap-sekejap, baru celup kaki dekat kolam, lepas tu angkat, tak jadi. Kalau boleh terjun, rasa dah basah semua, tak boleh belah kan? Okey, tak apalah. Ini bukan bidang aku. Tapi kalau rasa baru cuba sikit, rasa tak boleh, maksudnya belum boleh salahkan diri lagi lah. Cuba insyaAllah. Boleh belajar sebab dari segi IQI, memang training, memang kalau saya kata training online tu muntah lah. Macam-macam tajuk, macam-macam speaker dia panggil. Jadi tak ada isu dari segi training, teori semua. Cuma kita tak nak je kita buat benda ni. Alright, so hopefully semua boleh faham apa yang saya sembang. Saya kejar masa ni, laju ni, tak nak bagi semua rasa boring. Jadi mudah-mudahan saya doakan buat satu keputusan yang terbaik untuk kita, family kita dan ekonomi kita, dan yang penting kita boleh bantu orang lain dan keluarkan zakat yang banyak untuk orang lain. Okey, terima kasih banyak. Saya serah balik kepada Brother Carol. Thank you banyak, terima kasih banyak pada Tuan Halim. Itulah rasanya seronok tak? Nak tanya semua okey tak? Seronok tak dengar sharing daripada Tuan Halim yang santai ni? Kalau seronok, type 7. 7 seronok lah tu. Sebab apa tahu Tuan Halim ni bagi saya, dengar cakap dia pun macam simple je kan, macam relax je kan. Dalam relax dia tu, tengok dia punya income memang terbaik lah, memang banyak lah. And then satu contoh yang saya dapat daripada Tuan Halim ni, dia walaupun dia santai tapi dia punya sale dia laju sebab dia konsisten. Dia keep iklan and then keep entertain client and then jawab reply WhatsApp dan call cepat. Nah, itulah antara faktor-faktor yang senang untuk kita close deal. Jadi sama-sama lah kita contohi apa yang Tuan Halim cakap tadi pasal bila anda kan kata yang nak cuba, boleh cuba tapi cuba tu cuba betul-betul lah. Kalau saya nak cari ejen tanah, saya tak nak yang cuba. Saya nak yang buat betul-betul je. Tapi yalah kalau anda rasa nak cuba juga, cuba, tapi biarlah cuba tu cuba yang betul-betul mencuba. Bukan sekadar cuba jadi ejen tanah, daftar, lepas tu buat sikit-sikit terus tak jadi. Tak boleh, dia kena cuba sampai menjadi dulu. Kalau tak jadi juga macam Tuan Len cakap tadi, memang kalau tak boleh lah tu. Tapi kan kena ingat tau, bila cuba sampai jadi, sebab Allah tu maha adil. Allah tu kata siapa yang berusaha mesti berjaya. So kena cuba sampai jadi. Paling tidak pun cuba sampai kita boleh pulang balik modal. Sebab kita nak jadi rent ni kena keluar sikit kos untuk marketing, training dan sebagainya. Tapi biarlah kita mencuba tu sampai kita boleh pulang modal dulu. Lepas tu baru fikir balik nak buat ke tak. Tapi biasanya kan bila orang yang dah cuba sampai menjadi, sampai boleh pulang modal ni, dia akan buat lagi sampai akhirnya jadi income yang besar untuk dia. Tak kira lah secara full time ataupun part time. Jadi itulah yang saya minta tuan-tuan semua, cubalah sampai jadi dulu. Okay. Selain daripada Tuan Halim, kita pun standby kan juga kita punya partner-partner yang pun legend-legend juga. Kita ada 3 orang yang pada saya pun legend lah di hati saya, yang mana walaupun dia tahap dia tu pun macam Tuan Halim lah, cuma dia insyaAllah akan jadi hebat macam Tuan Halim. Mohon perkenalkan lah, saya nak kenalkan Tuan Nazrin, Tuan Syarul dan Tuan Syikin. Say something lah, berkhabar ke apa ke. Syarul, tak tolong bagi kata-kata sikit boleh? Kak Syikin dan Nazrin.
Boleh, saya mulakan dulu. Okey, Assalamualaikum dan selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan kat kita punya Business Opportunity Preview dalam bidang perundian tanah. Saya Syahrul, menetap di Shah Alam dan juga saya merupakan part-time rent bermula dari bulan Julai tahun lepas. Ya. Okey, Kak Syikin. Silakan. Hai, Assalamualaikum semua. Okay, saya Syikin daripada Kajang dan dah berkahwin dan mempunyai 3 orang anak. Saya merupakan seorang ejen hartanah secara part-time. Dah masuk dalam 2 tahun. Kepada rent-rent baru yang nak join walaupun part-time, join lah, memang berbaloi sangat. Berbaloi, seronok. Bila kita ada minat, mesti kita rasa seronok. Jadi yang nak part-time jangan rasa macam tak boleh buat, mesti boleh buat. Okay, welcome to the club. Okey, Nazrin. Silakan. Alright, dengar tak suara saya? Dengar tak? Alright, Assalamualaikum. Saya Nazrin. Dulu bermula daripada part time setahun, and then bulan 7 tahun lepas saya start pada full time lah. And then saya banyak jual area Bangi, Kajang Semenyih lah. Kenapa pilih jadi rent? Saya pilih first, mula-mula saya masuk bidang hartanah ni, saya tengok ejen-ejen ni kan, senior-senior kita, diorang ni gaji diorang besar tau. Sebelum-sebelum ni diorang kerja office apa semua kan. Saya pernah jumpa kerja oil and gas, lecturer gaji dah 7-8 ribu, dah nak 12 kan. Siapa ni? Lepas tu saya tengok kenapa diorang jadi ejen ni, apa rahsia dia kan. Masa tu saya google tengok macam mana study apa semua. Actually bila kita kenal dia, tanya dia, dia kata income dia daripada kerja oil and gas ke 17,000, 18,000, dia kata jadi ejen lagi seronok kan, kata memang dia kata memang best lah. Dia kata income dia boleh ada masa dengan anak dia, ada masa dengan family dia, waktu ada masa dengan diri dia. So dia kata usaha dia tak banyak, jadi hasil dia tu lebih lah pada dia kerja dengan gaji Petronas kan, kerja oil and gas apa semua. So itu menyebabkan saya rasa aku rasa kalau aku start pada muda ni, aku rasa aku tak akan ulangi kesalahan dia orang. Macam tu saya punya target lah. So kalau bab income tu saya bandingkan masa saya kerja dulu dengan sekarang, actually saya rasa sekarang lagi walaupun saya duduk relax pun kita still boleh maintain lah 3-4 ribu. Itu kalau malas lah, kalau saya rajin sikit boleh 10, memang biasa 10 lah. 3 bulan 4 bulan tu memang boleh dapat 10 lah. Bergantung pada diri kita lah. So ucapan pada yang hadir ni, actually tuan punya modal tak banyak. Actually saya banyak spend iklan 1,000, saya boleh return balik 20,000. Iklan saya buat lah, saya punya bentuk Excel. Iklan saya punya modal 1,000 je. Tapi saya dah boleh return 20,000. Bersih tau, bersih. Bukan kita dah masuk bersih, kita dah siap tolak apa semua. Bersih kita 20,000. So actually memang orang kata memang jimat kos lah. Cuma permulaannya kita kena tahu tune, kita kena follow leader, tanya leader, kena buat. Apa kita belajar terus buat. Kita tak perlu nak tunggu, kita belajar sikit buat. Lepas tu masa tu kita boleh tune macam mana nak control game, apa kita macam mana nak control market. So itu je lah. Yang big why saya tu lah, saya tengok senior-senior kita yang gaji besar-besar, diorang berhenti and then jadi full time agent sebab diorang kata jadi agent seronok. Dia kata memang seronok. So itu je lah. Okay, terbaik Nazrin. So seterusnya Syarul, start dulu lah kenapa boleh jadi rent, and then boleh ke rent buat banyak income, dan ucapan lah kepada semua yang hadir ini. Silakan Syarul. Okay, sekarang ni saya masih lagi bekerja dan juga makan gaji lah. Maksudnya gaji saya tu memang dah fit every month banyak ni, and then maybe ada increment lah untuk tahun depan. So the reason saya join rent ni, first sebab saya tahu rent ni kita unlimited gaji kita kan. Dia based on kita punya usaha. Kalau kita buat betul, dapat tinggi kan. So saya fikir saya nak achieve dalam 30,000 sebulan bila saya join rent ni. So saya fikir kalau kata saya masih maintain dengan kerja yang saya buat sekarang ni lah, 30,000 nanti maybe saya akan dapat kalau usia saya 55 tahun nanti kot. Itu pun kalau ada rezeki lah kan. So tapi kalau kata saya fokus kita buat rent ni, for example lah, kalau kata saya boleh jual satu bulan sebiji rumah yang berharga 500,000, so tolak semua dengan agency fee everything, so saya boleh dapat masuklah lagi kan dengan dengan lawyer punya commission,
lepas tu dengan banker punya commission lagi kan, saya boleh dapat dalam 12 ke 13,000. Itu kalau saya boleh jual satu biji rumah sebulan yang berharga 500,000. Cuba bayangkan, kalau saya boleh jual yang harga rumah yang lebih kurang 1 juta untuk satu bulan. So situ kita kali 2 lah, so dalam 24 ke 25,000 lah. So saya dapat. So saya masakan tak mustahil untuk saya dapat 30,000 sebulan bila saya join untuk rent ni lah. So saya mula join rent ni pada tahun lepas Julai. Saya pun macam tuan-tuan dan puan juga lah kan. Bila saya join tu, apa yang saya kena buat ni kan? Macam mana saya nak cari buyer? Siapa yang nak bagi saya jual? Tapi bila tuan-tuan register je dengan kita nanti, kita ada leader-leader kita akan bantu tuan-tuan dan puan-puan. So bukan leader je, kita ada tim kita yang lebih kurang 25 orang setakat ni akan bantu tuan-tuan. Kita akan tunjuk macam mana cara dia, apa yang tuan-tuan kena buat kan, macam mana tuan-tuan nak perkenalkan tuan-tuan dah buat rent kan. Lepas tu dengan latihan lagi kan. So memang menjadi. So maksudnya saya memang follow apa yang leader saya bagi tahu dan saya follow dia buat. Alhamdulillah daripada saya dapat income, saya dapat 3 benda lah bila mana saya buat rent kan. First saya dapat dia punya income dia lah kan, commission dia lah. Yang kedua saya dapat bantu kawan saya. Mesti kawan saya mula-mula saya join je, saya terus advertise kat FB yang mengatakan saya dah start buat rent. So kawan saya call saya, dia kata, kau boleh tak tolong aku jual rumah ni? So okay, saya jual lah kan. So yang kedua saya dapat bantu kawan saya untuk jualkan dia punya rumah dia lah, sebab dia dah beli rumah baru. So dia pun pening kepala kan macam dia nak jual rumah dia ni kan. Saya dapat bantu dia lah. Yang ketiga pula saya dapat bantu buyer ni. Buyer ni dia direct contact saya lah. Dia beritahu dia nak cari rumah sebab ni dia nak kahwin, dia cakap. So selagi dia tak dapat rumah, dia tak boleh kahwin lah, cakap. So saya bantulah dia, saya bantu proses loan dia sampai dia dah dapat rumah, dia kahwin dan juga dia dapat cashback lagi 33,000. So saya rasa macam wah, the moment apa bila kita dah close tu, dia rasa macam sangat nikmat lah kan, nikmat dia tu lah. So pada tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak rasa benda ni memang kena join kita lah. So itu je lah. Terima kasih. Baik Syarul. Dengar Syarul cakap ni macam yelah seronok dengar lah bila dia tolong orang kan. Kita macam cakap tadi, jual rumah ni bukan sekadar income tapi kita tolong orang. Okey, seterusnya Kak Shikin, sila. Kalau akak sebab dah jadi rent ni part time dah 2 tahun. Tapi dalam masa 2 tahun ni rasa berbaloi sangat. Memang cukup berbaloi. Sebab satu tu kita memang boleh bantu orang. Bila kita bantu orang miliki rumah, tak kisahlah rumah mahal ke murah ke. Bila sampai step serah kunci tu rasa seronok sangat. Bila kita dapat income satu jual rumah tu memang berbaloi sangat. Sebab masa akak first jual rumah tu, first yang income kita akak dapat dalam 11K lah. Tak termasuk duit lawyer pun. Itu masa tu baru join 2 bulan, dia dapat 11K. Tapi yang iklan cuma berapa je Kak, mudah. Tak sampai kot, dalam 100-200 tak sampai pun. Tapi sebab rumah tu ada market, jadi kita pun rajin buat. InsyaAllah memang boleh dapat. Lepas tu bila kita jadi rent ni, kita nak saving ni sangat mudah. Maksudnya bukan sangat mudah macam mana. Dalam sebulan 2 bulan kita boleh saving dalam 10K. Walaupun saya ada kerja hakiki tapi nak saving pun susah. Tapi bila kita ada kerja sampingan, nak saving tu memang mudah. Kita nak beli apa pun tak payah nak fikir panjang. Memang seronok sangat. Untuk rent baru ni bila nak join jangan risau pasal kita punya training ke apa semua. Kita akan guide daripada A sampai Z. Yang penting kita konsisten. Kalau yang part time ni kena ada disiplin sikit lah. Masa tu sangat penting sangat. Yang kita konsisten buat iklan, insyaAllah memang mudahlah kerja rent ni. Seronok, baloi. Jadi kepada rent-rent baru ni kalau nak join, rasanya tak payah fikir panjang kot. Memang kita akan boleh guide you all semua sampai boleh berjaya insyaAllah. Lepas tu kalau fikir pasal modal pun tak tinggi. Memang berbaloi sangatlah. Percayalah saya cakap, memang seronok sangat-sangat. Itu je lah. Sebab kat rent kat sini, leader-leader kat sini semua boleh membantu semua you all semua untuk lebih berjaya. Yang penting terpulang kepada semua. Nak buat atau tak buat. Anda buat, anda dapat. Itu je. Terima kasih semua. Sama. Jadi semua tolong bagi tepukan kepada Kak Shikin, kepada Syarul dan Nazrin. Tepukan yang gemuruh kerana sudi bagi sharing kepada kita kan.
Ini nampak tak? Bukan saya cakap, memang ini memang betul-betul. Ini memang saksi yang ada. Memang the real case, the real people yang buat sale dan menjadi. Bukannya cakap-cakap, lepas tu tak ada. Tak, memang ada, memang menjadi. Kenyataan. Jadi itulah, hopefully anda fikir-fikirkanlah. Alright. Jadi thank you kepada Nazrin, Syarul dan Syikin. Semoga makin berjaya, makin murah rezeki dan harap-harap semua yang lain-lain pun contohilah beliau. Mereka ni di antara je tau. Di antara orang-orang yang bagi saya berjaya dan bagus dan hebat. Tak kira lah part time ke full time, itu tak kisah. Anda yang masih bekerja tu, kerjalah, teruslah kerja. Tapi buatlah part time. Buatlah part time. Mana yang memang full time ataupun ada bisnes lain, bukan bekerja tetap, ada bisnes lain, buatlah secara part time jadi rent juga. Dia akan jadi macam full time juga walaupun anda ada kerja lain. Alright. Seterusnya inilah di antara contoh-contohnya. Contoh check. Kalau kita di IQI ni sebenarnya sekarang dah online, maknanya semua claim dapat masuk bank je. Tapi ni check yang dulu-dulu tau. Yang dulu dan juga check yang bayar booking hantar kepada agensi. Dia pakai check kadang-kadang. So kita kumpul kan. Nampak tak? Ada 800,000, ada 13,000, 23,000, 9,000, 5,000. Semua tu nama ada di sini pun kadang-kadang. Ada nampak tu di antara tu, namanya dekat sini. Yang baru bercakap tadi pun ada. Jadi bukan main-main, benda tu real. Bukan nak tunjuk check sangatlah, tapi nak bukanlah nak tunjuk macam kita mewah ke tidak, tapi benda tu betul kenyataan. Boleh, yang penting kena buat usaha. Dia kena ada duit lah. Kena ada duit. Nak buat jadi nak berjaya kena ada duit. Memang duit itu kena ada, tapi yang paling penting adalah duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Tu duit lah tu. Kena buat. Alright. Ini pula di antara pencapaian yang di tim kami yang sebelum ni lah. Di tempat lama dan di tempat yang sebelum-sebelum ni lah. Ni kalau tadi Tuan Halim kata dia ada juga letak award dia dekat rumah dia. Saya pun ada ni yang belah kiri ni sebenarnya, tapi tak banyak lah. Adalah sikit-sikit. Kadang-kadang saya dulu daripada agensi lama, dia tak nak bagi award, dia macam malas sikit nak bagi. So dapatlah sikit. Actually dapat, cuma dia tak bagi kadang-kadang. Ada yang bagi tu adalah. So ni ada kita punya partner-partner yang di sini, leader-leader, semua-semualah di sini. Yang berjaya lah, dapat sekian banyak award yang sebelum ni. Ini pula di antara aktiviti kita, ada meeting, kita ada makan-makan, ada training. So nak cerita dia adalah happening tau. Di agensi tanah ni, dia bukan sekadar buat sale. Kita ada juga banyak aktiviti lain, makan-makan. Kadang-kadang kita ada aktiviti gotong royong, ada aktiviti, ada meeting, bermesyuarah sama-sama, buat iklan sama-sama macam gambar atas kanan ni. Buat workshop sama-sama untuk cara buat iklan. Ini di waktu sebelum PKP lah. Kalau waktu di PKP, kita buat secara online. So lepas ni bila dah mula boleh kita bersama-sama, dah boleh berjumpa, dan lepas semua dah vaksin, insya-Allah bila kerajaan dah benarkan, bolehlah kita berjumpa di office. Office kita di Konazion je, dan kita pun ada plan juga nak buat office sendiri. So insya-Allah tengoklah keadaan macam mana kan. So macam ni lah ni gambar kita meeting dan training online dan offline. Ni online lah. Kita buat meeting ni kalau leader boleh kata every week, kalau sesama team every 2 weeks, setiap 2 minggu, dan juga bukan sekadar tu je, kita juga ada buat meeting macam team gathering setiap 2 minggu. Lagi ada training lain lagi macam kerap jumpa lah walaupun sudah online. Jadi seronok lah walaupun kita tak boleh berjumpa bersemuka, tapi kita boleh berjumpa di PC, di laptop ataupun di handphone pun okey lah kan. Sama-sama di sini. Alright. Kenapa anda patut jadi join rent bersama kami, iaitu first kali anda ada IQI, dia ada platform online bertaraf antarabangsa. Kenapa antarabangsa? Ni betul, antarabangsa tu memang dia international. Ya, IQI ada di Dubai, di Singapore, semua tu kan. Anda sebenarnya boleh interact dengan rent di sana. Sana tak panggil rent lah, sana panggil broker, sana panggil real estate agent. Kita boleh guna platform, kita boleh share listing dengan dia, kita boleh iklan di IQI punya platform. So projek tanah yang sangat banyak, sokongan dari staff IQI yang pantas. Memang kita ni ada staff-staff yang di-hire, ada ramai tau. Di HQ di KL tu, dia ada staff yang sangat ramai untuk support kita dari segi claim, dari segi nak tanya apa-apa pasal sistem ke apa ke, dia memang akan reply dengan cepat dalam waktu office hour lah. And then hadiah, reward yang sangat menarik. Hadiah ni bukannya IQI je kita buat, kita pun buat. DCR pun kita buat juga.
And then RLT ni pula yang grup di bawah IQI. Dia ada sokongan dan kelas yang sangat menyeluruh. Macam Tuan Halim cakap tadi, kelas dia sampai nak muntah. Betul, saya nak muntah dah rasanya sebab banyak sangat. Kelas dia terlalu banyak. Even hari ni tuan-tuan dan puan, hari ni sebenarnya ada kelas YLIP. Dia kelas dia boleh kata every week mesti ada something yang IRLT akan buat kelas yang mana siapa yang free join. Dia tak wajib lah, tapi siapa yang free nak join, join. Kelas pasal projek, kelas pasal ni YLIP yang Legend Intensive Program. Ada marketing class, Digimon, ada program motivasi, ada kelas briefing projek. Macam hari Khamis lepas, petang ada briefing projek baru. Bila ada projek baru je, memang tim projek akan buat sharing di online di Zoom ni. Dia akan buat kelas pasal cara nak marketing, pasal cara nak present, kat mana location dan sebagainya. Anda boleh belajar kat situ. Kelas Digimon pula kelas marketing yang di mana dia ajar pasal cara-cara kita nak buat marketing online. YLIP pula dia macam kelas induction lah dan motivasi. Macam hari 1 September nanti ada kelas yang dijemput Tuan Zaidi Ismail. Siapa yang kenal, Zaidi Ismail ni dia lebih kepada macam pakar financial lah. Dia buat buku forensik kewangan. Dia macam mengajar orang untuk jaga income, pasal tanah pun ada. Jadi IRLT menjemput dia 1 September nanti. So mana-mana yang berminat terus join, daftar dengan kami akan jemput anda semua pergi kelas-kelas yang ada dalam QI, termasuklah Sabtu. Dan last sekali DCR, Califrater. Kita ni tim yang baru sebenarnya, terus terang tim kita ni baru di IQI. Saya sendiri dah lama lah, saya jadi RAN lebih kurang 10 tahun. RAN yang lain dia leader dah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun pun ada. Jadi kita memang berdasarkan pengalaman masing-masing di agensi lain. Kami ni sebenarnya baru join IQI. Kami ni baru start join IQI bulan 5-6 macam tu lah. Kami sebelum ni dia daripada tempat lain. Tapi nampak macam budak baru lah. Tapi tak, sebenarnya kami ni memanglah budak baru di IQI. Tapi kami ni dah ada banyak pengalaman di tempat lain. Yang mana kami gabungkan segala culture, segala sistem, segala benda lah, segala mak nenek benda-benda yang ada di tempat lain, kita gabungkan, kita enhancekan, kita bawa di IQI. Itulah hasilnya Califrater, di mana kita nak buat satu benda, formula yang memang nak jadikan anda semua RAN-RAN yang berjaya. Yang berjaya dapat income kalau boleh 4-5 angka. Yang penting anda follow dan buat je. Kita ada buat coaching dan support daripada leader. Coaching support ni memang every day, every time, 24 hours per day. Anda ada apa-apa nak tanya, call the leader. And then kita ada team gathering yang saya sebut tadi, setiap 2 minggu. Kita ada kelas dan sharing setiap 2 minggu. Kelas sharing itu maknanya kita jemput orang-orang yang kita buat kelas topik-topik pasal marketing online, pasal cara nak closing, kelas-kelas yang ada topik-topik khas setiap 2 minggu, dan juga ada sharing bagi orang yang close deal. Kita juga ada program Rocket RAN. Ini satu branding je lah, di mana Rocket RAN ni untuk orang yang baru join, kita ada kelas yang mana kita ajar basic. Kita juga ada program Rocket RAN Advance, di mana program tu dia ajar the basic ke advance, macam mana dia nak structure balik dia punya sistem supaya dia boleh buat sale dengan laju. Kita juga ada program Power Leader. Power Leader ni untuk leader lah. Dan semua ni sebenarnya dalam 4 program ni kita kumpulkan dia dalam program MI5A. Macam yang BOP hari ni dia part of the program MI5A lah. MI5A tu maknanya misi income 5 angka. So memang kita memang nak sangat-sangat anda semua dapat 5 angka. Saya memang nak sangat. Saya sendiri pun adalah masa up and down. Saya pun tengah berusaha nak cari income banyak, tapi masa yang sama saya dan kami leader ni memang nak anda semua dapat income yang banyak, 5 angka. Itu kepuasan. Tadi macam tuan-tuan tengok, tuan-tuan dengar tadi Kak Syikin, Nazrin, Syarul, dia cakap dia dapat close, dapat 10 angka. Saya rasa lega, saya rasa seronok. Saya dalam hati sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah sangat, sebab saya tak adalah apa-apa, tapi kita berjaya membantu sahabat-sahabat kita untuk dapat income. Dan seronok kita dapat jual rumah, seronok dapat bantu orang. So anda semua lepas ni, bila anda join kita, anda pun ajaklah kawan-kawan join. Itu pun akan jadi satu pahala untuk anda, sebab ajak orang join, anda bukan kena pergi ajar, tak payah biar leader ni yang leader, biar IRLT, biar IQI yang ajar. Anda cuma ajak je join. Kita juga ada modul hartanah. Modul ni sebenarnya dalam
sedikit lagi pembaikan. Modul ni di mana bila anda daftar, kita bagi modul macam buku di mana anda buka buku tu, anda baca, anda tak nampak tangan, sorry. Tangan saya ni bagi tahu, anda buka lah, anda baca, anda khatamkan, anda boleh jadi ejen yang paling power sekali, yang paling top sekali. Yang penting buat. And then kita juga berbeza kita dengan tim lain, kita bagi akaun Bricks free. Kalau mana yang tak tahu, Bricks tu adalah satu platform di mana anda boleh cek harga rumah. Even rumah anda sendiri ke, contohnya kadang-kadang klien dia suruh kita jual rumah dia kan, atau dia suruh cek harga rumah dia berapa. So Bricks ni kena berbayar, tapi kita dah bayarkan, so anda boleh guna je. Kita juga bagi akaun free Zoom yang ada sekarang ni, so gunanya nanti kalau anda nak buat meeting dengan anda punya team ke, ejen-ejen ke, dengan klien-klien nak buat Zoom, pakai je yang kita bagi ni sebab dia berbayar. Kita dah beli yang berbayar, yang premium, anda pakai je. Bukan tak boleh guna yang free, tapi yang free ni, Zoom yang free kan, tengah-tengah cakap-cakap tiba mati sebab dia dah limit 40 minit kan. Ataupun anda pakai akaun Google Meet, boleh tak boleh? Boleh Google Meet, dia free. Tapi Google Meet ni anak saya sekolah pakai. Macam bila saya pakai Google Meet tu rasa macam sekolah lagi. Nah itulah, bukanlah nak kata, tapi memang Google Meet tu untuk sekolah-sekolah sikit. And then kita bagi free database. Database ni nanti saya ceritakan lah, tak boleh sekarang. Database ni maknanya senarai-senarai orang yang boleh anda cari untuk jual rumah. Untuk membeli dan menjual rumah. And then seterusnya, tim kita ni insya-Allah lah happening. Pada saya happening lah. Mungkin pada yang baru-baru dia segan-segan, tapi sebenarnya tim kita ni memang sangat sporting, happening. Kita tak ada lebih, tak ada kurang, semua sama je. Kita cari rezeki yang sama dari bumi Allah. Kita hamba yang sama, kita darjat kita sama sebagai manusia. Tak ada lebih, tak ada kurang. And then dalam tim kita ni walaupun tak ramai, tapi self performance daripada leader dan tim kita ni semua padu-padu. Kalau orang lain, tim ramai tapi yang buat sale berbekerat. Saya akan pastikan semua di sini yang datang mesti buat sale. Sebab itulah kita buat program MI5A di mana semua orang mesti dapat income. Setidak-tidaknya, kalau boleh kita nak 5 angka, tapi setidak-tidaknya semua ni mesti pulang modal balik apa yang dia dah keluarkan. Mesti kita nak macam tu. InsyaAllah, dengan izin Allah, dengan usaha, dengan doa, InsyaAllah benda tu boleh berlaku. Yang penting anda punya usaha. Seterusnya, inilah reward. Reward ni reward yang untuk subsale yang disediakan oleh IQI. Kalau nak pergi Taiwan, kena collect 200,000 earnest deposit. Kalau nak pergi Portugal, 300,000 earnest deposit. InsyaAllah boleh tercapai. Ni cerita kemudian lah. And then untuk projek pula, dia ada, projek ni saya tak jumpa lagi di tempat lain tau. Di agensi lain saya tak jumpa. Di IQI sahaja yang bagi bila anda achieve certain target dalam IQI, anda dapat deposit rumah free. Dan juga anda boleh dapat iMac, dapat insentif kereta pun ada. Kereta tu maknanya dia bagi insentif, anda cuma perlu continue bayar bulan-bulan, maintain sale je, kereta tu anda dapat dalam setahun, contohlah. Okey, projek pula, cerita pasal projek. Saya minta, mungkin ada yang berminat buat subsale, tapi ada yang join sebab saya nak join jadi ejen tanah ni sebab nak buat projek je. Boleh. Projek di IQI ni kita ada dekat Johor, Selangor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Seremban lah, Pahang, kat Kuantan, Penang, Perak, Sabah, Sarawak. Macam Perlis ke apa ke, ada certain negeri tak ada lagi. Kalau ada, bagi tahu, kita boleh bawa ke IQI. Projek yang ada kan, ini baru 9 negeri je. Jumlah yang ada projek ni, dekat Johor ada 25, dekat Selangor ada 133. Okay. Dekat Kedah ada 2, Kelantan ada 10, dekat Melaka ada 17, Negeri Sembilan ada 8, Pahang 16, Penang 83, Perak 27, Sabah 31, Sarawak 42. Banyak sangat projek-projek yang ada. Total dalam seluruh Malaysia ni ada 394 projek, 394 projek. Bermakna kalaulah anda ni, sebab ada orang dipikir tak reti lah buat subsale, nak buat projek lah. So inilah dia, banyak sangat projek. Mana yang duduk Selangor, KL, inilah projek yang ada, boleh buat. Saya tunjukkan sekarang di projek-projek yang ada ni. Bila anda join IQI, anda diberi platform yang macam ni.
Ini adalah macam ibarat kita punya database, kita punya Facebook lah, kita punya sistem. Di mana nak claim, nak ambil form, nak isi pasal marketing, nak tengok kita punya record, semua di sini. Semua di sini, di online. Dia bagi kita username, password, kita buat sendiri password, letak gambar semua yang handsome macam ni. And then, ni dah dia. Saya nak tunjuk sekarang, kita ada projek yang banyak ni. Okay, projek ni kan, kita bukan je boleh buka Malaysia je tau. Yang saya share tadi tu kat Malaysia je. Ada projek dekat Australia, Cambodia, Kanada, India, Indonesia, Pakistan pun ada, Filipin, Portugal pun ada lah, Singapore pun, Thailand pun ada, US pun ada, UK pun ada, Vietnam pun ada, Turki pun ada. Yang nak tunjuk kat Malaysia ni, buka dekat sini, nampak tak ada Johor, KL, Selangor, Kedah ni kan. Buka katalah KL, Selangor. Ni ada ad hoc, maknanya projek yang ad hoc yang bumi ni projek yang dibawa masuk, bukan official IQI. Maknanya contoh ad hoc ni, kalau anda ada projek yang anda rasa macam nak buat lah projek ni, tapi cek-cek dalam IQI tak ada. Tak ada dalam ni. So Roger kepada saya Roger kepada bahagian projek dengan Petun Halim. Projek team akan cuba dapatkan projek itu dan anda pun boleh buat. Tapi yang menariknya macam main projek ni, yang main projek ni lah yang commission secepat bila sign SMP dapat terus commission. Dia tak payah tunggu lama-lama 2-3 bulan, tak perlu. Dapat je settle, confirm everything, dia terus dapat commission. Commission tu pula ada RM10,000, RM20,000 pun ada. Cukup target je projek yang main ni dapat reward kereta, rumah, semua tu lah. Dan iMac semua tu. So nanti bila anda dah join, anda boleh explore dalam ni. Memang macam-macam ada. Alright? Kalau faham, kalau awesome, type awesome. Awesome. SEM pun okey lah. Jangan awesome. Ni reward yang travel overseas lah yang kita ada. Yang sebelum ni. Ni tahun sebelum ni, yang sekarang kat Dubai lah. Ni reward kereta tau. Ini pula adalah komisen yang ada di IQI. Mungkin anda suka nak faham, tapi dipermudahkan. Kita di sini tak ada yang bawah ni kan. Sorry tak nampak, ada yang 40 plus 20 tu maknanya 60% lah. Kita tak ada 60%, kita semua di sini, specialnya di Caliph Realtors, kita semua start daripada 65 kalau orang tu baru. Kalau macam fresh, memang fresh, tak pernah ada pengalaman, dia start 65. Kalau ada pengalaman sikit-sikit, pengalaman setahun, 2 tahun, nak minta lebih, boleh Roger boleh bincang dengan leader, nanti dia akan cuba naikkan lah, boleh naik, jangan risau. So 40 plus 35 maknanya 75, 40 plus 30 maknanya 70% macam tu lah. So tak apalah, yang ini jangan risau, nanti kita boleh fahamkan, kita akan buat sesi seterusnya, akan datang nanti, kita terangkan lebih lanjut. Alright. Hai semua, nama saya Samira. Di IQI kami mempunyai lebih daripada 15,000 ahli di seluruh dunia dan kami berusaha untuk memberikan platform yang terbaik untuk ahli kami. IQI menyediakan latihan dan bimbingan secara khusus dan eksklusif. IQI menggunakan teknologi terkini yang direka sendiri. IQI memastikan ahlinya berjaya dalam industri hartanah dengan cemerlang.
IQI mewujudkan suasana yang unik, ceria dan menyeronokkan. Marilah menjadi sebahagian daripada keluarga global kami. Okay, itu dia best video tadi kan? Alright, so adakah anda rasa berminat nak join? Jadi sudikah anda bersama kami? Pendaftaran, untuk pendaftaran nanti kalau berminat boleh rujuk referral anda, siapa yang bawa anda, leader-leader ke atau kawan-kawan anda yang bawa tu, tanya dia macam mana. Bayaran pendaftaran 188. Okay, mungkin ada tanya, kenapa kena bayar? Memang macam tu tuan-tuan. Menjadi ejen tanah ni, semua agensi tanah di Malaysia, di dunia ni semua kena bayar. Tapi di IQI ni, dia memang bagi yuran yang sangat murah, iaitu 188 je. Memang nak tolong anda semua bagi murah. Pasal tempat lain, agensi lain, ada yang 500, ada yang sampai 1000 lebih pun ada. Even di IQI pun sebenar-benarnya, ni nak bagi tahu sebenar-benarnya dia punya yuran 498 ke macam tu lah. Tapi dia offer 188 ni sampai Ogos ni je tau. Sebenar Merdeka ni, ini je pas ni kemungkinan, tak tahu lagi betul ke tak, tapi kemungkinan dia akan balik kepada asal iaitu 500. Jadi kalau tuan-tuan nak join, ada masa lagi hari ni lah kalau boleh, hari ni ataupun sebelum 31 Ogos, silalah bertindak segera. Nanti leader akan bagi link kepada anda untuk join, dalam tu bayar online terus ke agensi. Kami tak ambil duit ni, memang duit ni dibayar kepada IQI. Apa yang anda dapat daripada yuran ni adalah dapat yang saya bulatkan warna merah ni, dapat 2 box of name card, dapat t-shirt, dapat backpack, dapat lanyard dan modul. Lanyard tu yang untuk rent ID kita lah, dan dapat modul. Modul ni yang IQI bagi. Ditambah juga dengan modul kita sendiri yang saya sebut tadi. Dia modul yang IQI bagi, dia bahasa Inggeris lah. Dan kita juga bagi yang bahasa Melayu punya yang memang real case, real study daripada pengalaman semua ran yang berjaya. Semua guideline A sampai Z daripada basic sampailah ke advance. Yang memang saya rasa insya-Allah bila anda khatam modul tu, memang anda bila khatam dan buat, insya-Allah anda boleh berjaya. Dan juga ada banyak program daripada IQI, RLT dan Califilters kita, dan coaching sampai pandai, yang tu yang penting, coaching sampai pandai buat sale. Dan kita bagi juga account bricks, database dan Zoom, semua tu termasuk, actually tak termasuk, yang termasuk tu segala tu yang boleh kawan warna merah je, yang tambah ni kita tambah sendiri sebenarnya. Yang tambah CR modul, program semua ni sendiri-sendiri, kita sendiri, tak ada termasuk pun dengan duit IQI. So bermakna berbaloi tau. Saya sendiri dulu bayar 500, banyak lagi leader yang lain, yang otak-otak yang lain semua bayar 500, 600, 1000 lebih pun ada nak jadi rent. Sekarang 188 je, which is okay. 188 anda bayar sekarang, and then esok lusa anda buat sewa je pun, sewa yang tadi sewa 2000 tu dapat 1300 dah. Kan? So berbaloi tak? Yang penting anda buat sampai pulang modal dan sampai anda berjaya daripada 188 modal ni jadi sampai 18 juta contohlah, ataupun 16,000. Macam itulah yang kita nak buat. Alright. So sekian, itu sajalah celoteh dan bebelan daripada saya dan semua leader, semua jemputan yang ada pada hari ini. Tuan Halim, terima kasih, pada Syarul, pada Puan Syikin, pada Nazrin. Ada apa-apa soalan tak? Kalau ada soalan, buka mic, tanya. Kalau tak nak bercakap, type pun tak apa. Ada tak apa soalan? Siapa yang ada soalan? NCC tak termasuk. NCC 188 untuk NCC ke? NCC kan sebenarnya NCC RM600 tau. Untuk NCC kena bayar lain iaitu RM600. Memang itu di mana-mana agensi sekalipun. Bayaran 188 untuk pendaftaran ni, ada tempat bayar 200, ada yang 500, ada yang 1000 kan. Dia tak termasuk NCC. NCC kena bayar lain RM600. Tetapi jangan risau pasal tu. Siapa yang boleh bayar, terus bayar. Siapa yang tak boleh,
siapa yang tak boleh, siapa yang nak tunggu dulu, boleh buat kemudian, don't worry. Still lagi boleh buat sale macam biasa, cuma NCC tu priority. Kena buat juga akan datang. Kita di sini ada package yang sangat power untuk NCC. So, siapa yang nak join dan nak tahu pasal NCC, tanya referral yang you all bawa tu, tanyalah dia macam mana nak dapat NCC tu. Macam mana nak dapat NCC, macam mana nak jadi jimatkan NCC, macam mana nak jadi cost tu. Daripada 600 tak payah bayar pun boleh. Tak payah bayar 600 pun boleh. Ada orang akan support pun boleh juga. So kena tanya leader masing-masing, dia akan ajar. So itu sajalah. Kami berharap perkongsian pada hari ini memberi sedikit sebanyak manfaat kepada saya, Tuan Halim, Tuan Nazrin, Tuan Syarul dan Puan Syikin. Semoga anda semua dapat sedikit sebanyak manfaat. Kalau berminat, saya harap anda semua berminat, silalah join kami di sini. Kami menanti, kami menunggu, kami menyambut anda dengan sepenuh jari, kecil tapak tangan. Padang bola Liverpool kami tadahkan. Jadi harapan kami di sini, semoga kita boleh berjumpa lagi lepas ni di meeting online dan offline lagi. Bukan sekadar di BOP, tapi kita dah jumpa every week, every 2 week, every class yang dibuat oleh IQI, IRLT, Team Real Rent dan juga Caliph Realtor. RM600 tu apa? RM600 tu untuk Tuan Syed Afiq yang tanya tadi, untuk NCC macam ni, bila anda daftar sebagai rent di sini, anda dah buat sale, tapi anda belum boleh dapat lagi rent number, rent ID tau. Bila anda nak jadi ejen hartanah yang berdaftar, anda kena daftar dengan board, anda kena join satu lagi kursus NCC. Dia kena RM600. Tapi anda boleh buat bayaran dulu dan pergi NCC tu dulu, ataupun anda boleh buat kemudian. Bila anda buat kemudian tu, dia ada cara-caranya yang boleh kita kongsikan macam mana nak dapat dia lebih menarik, lebih efektif, lebih sampai macam tak payah bayar. Prosesnya, bila anda join agensi hartanah, memang anda kena join dulu agensi hartanah, kena join IQI dulu 188 bayaran dia, and then lepas tu baru boleh melayakkan anda join NCC tu. Anda boleh buat sekarang, bukan sekarang tak boleh lagi sebenarnya sebabkan PKP. NCC ni baru sahaja dibenarkan boleh, tapi belum ada jadual yang terkini untuk kelas-kelas dia. Dia ada hari-hari dia lah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tertentu ni lah, kelas NCC ni. Tapi bila dah ada nanti kelas tu, anda boleh terus pergi, ataupun boleh daftar terus, ataupun boleh pergi kemudian. Tapi syarat dia bila nak pergi NCC tu, kena daftar dulu dengan agensi hartanah. So tak bolehlah anda nak pergi NCC dulu baru join agensi, tak boleh. Dia akan jadi payah nanti. So baiknya pergi NCC dulu. Apa lagi ke nak ucapan Tuan Halim? Terima kasih sudi mendengar, terima kasih jemput saya, dan saya menunggulah kalian semua dalam grup kita ramai-ramai insya-Allah. Terima kasih. Alright. Okay, terima kasih semua. Jadi kita ambil gambar dulu Okay. 1, 2, 3, senyum. 1, 2, 3. Bagi lagi sekali. 1, 2, 3. Alright. Thank you semua. Thank you banyak-banyak. Jadi hopefully kita jumpa lagi Saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa tersasul, tersilap kata semua daripada saya dan Tuan Halim, Tuan Nazrin, Tuan Syarul dan Puan Syikin. Jadi semoga kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih semua. Bye. Terima kasih semua. Hebat. Jumpa dekat WhatsApp Dekat WhatsApp. Nak share link. Semoga kita berjumpa lagi.